balik dah. Boleh start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Yang berbahagia Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah Haji Husin, yang juga penceramah kita pada pagi yang berbahagia ini, yang dihormati lagi disegani Pegawai Yayasan Islam Daerah Dungun Ustaz Aizuddin bin Muhammad Noor, dan juga semua kaki tangan dan semua hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat untuk bersama dalam satu majlis ilmu yang mana kita akan mendengar mengenai korban dan sebagainya untuk kita tambah lagi ilmu, cari lagi ilmu dan sebagainya. Kerana hanya sekali setahun dah untuk kita ingat memperingati kembali. Jadi untuk tidak melengahkan masa majlis, dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah bin Haji Husin untuk memberikan muzakat tazkirah kepada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dikasihi Al-Fadil Ustaz pengacara majlis, pegawai Yayasan Islam Daerah Dungun Ustaz Ding, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat, para asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan, memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, yang mana majlis ini adalah majlis ilmu fiqh yang kita akan membincangkan berkenaan dengan korban dan akikah, yang hamba yakin para asatidzah yang berada dalam majlis kita pada pagi ini semuanya mengetahui apa yang akan kita bincang. Cuma hanya sekadar ia adalah sebagai kita panah balik apa yang kita tahu sebelum ini agar ia lebih lagi mantap. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ni ada live Facebook. Jadi kita buka ruang untuk persoalan-persoalan yang akan diajukan oleh penonton-penonton daripada live. InsyaAllah pada penghujung majlis kita akan jawab segala persoalan yang berkait dengan apa yang ditanya oleh penonton-penonton kita. Cuma nak tengok sekejap dia buat live dia page dia. Ya, saya selalu tengok.
Okey, jadi mana-mana peserta ataupun yang mengikuti program Daurah Fiqh Korban dan Akikah pada pagi yang mulia ini, yang mengikuti live di page Yayasan Islam Dungung, kalau sekiranya ada kemusykilan yang ingin diajukan soalan, boleh buat komen di bawah. InsyaAllah staf-staf akan baca dan kita akan jawab sekadar yang kita ingat dan kita mampu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi buku yang kita pegang ni sebenarnya adalah daripada kitab Matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yang mana Matan Muqaddimah Al-Hadramiyah asalnya adalah kitab bahasa Arab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami, seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana hamba cuba hamba pernah mengajar kitab ni suatu ketika dahulu. Lepas tu ada sahabat nama dia Ustaz Al-Fadil Ustaz Abdul Hakim Uthman cuba menghimpun kembali apa yang hamba mengajar serta sedikit huraian, lalu dibukukan agar mudah dijadikan buku ini sebagai buku yang digunakan dalam program pengajian daurah. Itu asal terjadinya buku ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya buku ni sikit je, dah banyak. Yang depan tu muqaddimah, kata pengantar, kata macam-macam lah. Jadi kalau kita nak tengok, kita buka beberapa helai, boleh kita tengok pada muka surat 2, Babul Udhiyah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka muka surat 2, Babul Udhiyah, bab pada menjelaskan al-udhiyah. Al-udhiyah cakap kita adalah binatang korban. Hiya sunnatun muakkadah la tajibu illa bin nadhri wa biqawlihi hadhihi udhiyatun aw ja'altuha udhiyah. Hukum melaksanakan ibadat korban adalah sunnah muakkadah. Tidak wajib udhiyah melainkan dengan nazar atau dengan perkataan seseorang, ini adalah binatang korban atau aku jadikannya sebagai binatang korban. Jadi yang pertama sekali adalah hukum dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, dia membincangkan tentang hukum pelaksanaan ibadat korban. Hukum pelaksanaan ibadat korban adalah sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah adalah suatu ibadah yang dituntut oleh syarak kepada orang yang cukup syaraknya melakukan ibadat tersebut. Namun tuntutannya bukanlah tuntutan yang putus. Sekira-kira jika seseorang yang cukup syarat tidak melakukan ibadat tersebut, ia tidak berdosa. Itu makna sunnah. Sunnah muakkadah, yang dimaksud dengan muakkadah adalah ada tuntutan yang kuat daripada syarak, sehingga kan dalam mazhab Imam Syafi'i, bagi orang yang mampu melaksanakan ibadat korban namun dia tidak melaksanakan ibadat korban, maka dia telah melakukan perkara yang makruh. Baik. Okey, itu asal pelaksanaan ibadat korban adalah sunnah. Namun hukum pelaksanaan ibadat korban bertukar menjadi wajib dalam dua keadaan. Yang pertamanya adalah melalui nazar. Yang keduanya melalui menjadikan ibadat korban tersebut, binatang tersebut sebagai binatang korban, ataupun dipanggil pada hukum nazar. Kita ada nazar sungguh dan pada hukum nazar. Dia bertukar ibadat korban menjadi wajib ketika seorang tu bernazar. Aku kalau naik jawatan tahun ni, naik pula jawatan tahun ni, maka wajib aku rebang seekor lembu. Naik jawatan sungguh, nengung dia, dah kena rebang seekor lembu. Okey, jadi wajib ada kena rebang. Pada asalnya hukum dia sunat. Begitu juga hukum nazar. Hukum nazar lagu ni, kita ada binatang, kita kata ini adalah binatang korban aku. Kita ada binatang yang boleh dibuat korban, kita kata ini adalah binatang korban aku. Maka dia mengambil hukum nazar. Ataupun aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban aku, maka ia menjadi hukum nazar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bab nazar tu kita rasa jelas. Cuma hak yang perlu kita kena bincang panjang sikit adalah berkenaan dengan ni lembu korbanku wajib kita kena rebang.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkasnya, ketika kita memiliki binatang yang boleh dijadikan korban, tiba-tiba kita kata, kita lafazkan ini adalah binatang korban aku jadikan binatang ini sebagai binatang korban, maka ketika itu wajib kita berkorban dengan binatang tersebut. Baik. Berbeza dengan permasalahan kalau orang tanya kita, dah nak buat benda lembu rebang ni, ingat-ingat nak buat benda beli lembu kita jawab, ingat-ingat nak buat rebang tahun ni, ingat-ingat nak meleh raya ni, maka ia tidak menjadi wajib. Dalam masalah ni, ukurannya adalah kita melihat kepada orang yang berkata demikian, apakah tujuan dia kata. Kalau tujuan dia untuk menjadikan binatang tersebut sebagai binatang korban, maka wajib dia berkorban dengan binatang itu. Tapi kalau tujuannya hanya untuk menyatakan hasrat yang ada dalam hati, maka belum lagi dikatakan wajib dia berkorban dengan binatang tersebut. Permasalahan ni kalau kita nak faham, kita kena contoh dengan masalah lain. Katakanlah kita kata orang puang ataupun orang lelaki pergi kedai. Dia pergi kedai, dia pergi beli jadah boleh 10. Jadah, beli jadah 10. Tuang kedai tanya, dah nak wam, dia banyak 10 tak kan nak semayang belaka sampai ke 10 Kata dia, ingat-ingat hasrat hatinya nak wakas surah. Dia kata gitu. Adakah jadah saat ni tu telah jadi barang wakaf? Tak lagi. Tapi kalau dikata jadah ni aku jadikan sebagai wakaf di surah, maka secara automatik terkeluar daripada milik dia. Sebab dia telah jadikan jadah saat ni tu sebagai wakaf. Okey. Sama juga apabila seorang tu memiliki seekor lembu. Orang tanya, dah nak buat benda lembu ni, hasrat hatinya nak rebang tahun ni. Ingat nak meleh raya ni hasrat hati nak rebang. Maka belum lagi jadi wajib. Tapi kalau dikata aku jadikan lembu ini sebagai lembu korban aku, ini adalah lembu korban aku, maka terkeluar daripada milik dia, wajib dia kena melaksanakan ibadat korban daripada lembu tersebut. Okey, nampak kan? Jadi kita buat contoh wakaf ni, kita fahamlah masalah ni kan? Baik. Dia apabila kita telah tentukan seekor lembu untuk dikorbankan, sama ada melalui nazar ataupun melalui ucapan ini adalah binatang korban aku, maka lembu tersebut telah terkeluar daripada milik kita. Tidak boleh lagi kita nak jual lembu tersebut. Tak boleh dah. Nak jual, tak jadi, tak boleh. Sebab ia telah terkeluar daripada milik kita. Dia berbeza dengan kita beli lembu, hasrat hati untuk melaksanakan ibadat korban, dan kita bukan bernazar dan bukan kita kata ini adalah korban aku, maka sampai masa tak jadi semula. Boleh ke tak? Tak ada masalah, boleh. Baik. Kita beli seekor kambing. Harga kita beli 750. Tapi dalam hati kita, hasrat hati kita untuk laksanakan ibadat korban dengan kambing tersebut. Baik. Tiba-tiba ada orang tahu nak beli kambing itu dengan kita harga 1,500. Beli 750, orang nak beli 1,500. Ustaz Din ketar kaki rasa Ustaz Din. Tabak jual. Boleh tak nak jual? Kita kena tengok korban kita korban sunat ke korban wajib. Kalau korban wajib tak boleh jual kerana benda, kerana ia telah terkeluar daripada milik kita. Kalau korban sunat tak apa kita jual. Okey, satu. Sama juga ketika mana seorang tu beli dah lembu untuk korban, tiba-tiba dia meninggal dunia. Tiba-tiba dia meninggal dunia. Soalannya, bagaimanakah lembu tersebut? Adakah perlu diteruskan untuk pelaksanaan ibadat korban, ataupun dia telah bertukar menjadi harta pusaka yang perlu dibahagikan kepada ahli waris dia? Maka dalam menentukan hukum status lembu tersebut, kita kena tengok dah si mati tu rebang sunat ke rebang wajib. Kita orang Terengganu rebang kalau bahasa kita korban, tak apa kita faham bahasa Terengganu dah. Rebang sunat ke rebang wajib? Kalau rebang sunat, maka lembu tersebut tidak boleh diteruskan untuk pelaksanaan ibadat korban, bahkan dia telah menjadi harta pusaka yang perlu disalurkan kepada tempat yang ditetapkan oleh syarak. Melainkan kalau ahli waris dia telah sepakat mengatakan
kita laksanakan ibadat korban, tak ada masalah. Sebab itu adalah hak kepada ahli waris dia. Ahli waris kata, nak berbang, awak nak kau nak pitih, nak aku nak lembu tu, nak jual, maka serah kepada dia. Sebab hak dia. Kalau hak sunat, tapi kalau hak wajib, kau mana-mana pun mesti kena laksanakan ibadat korban daripada lembu tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penting dalam kita mengetahui hukum pelaksanaan ibadat korban. Sebab kerana banyak benda yang berbakit daripada hukum tersebut. Baik. Hamba pernah diajukan soalan. Sekarang ni dia kata ni ada pernah berlaku. Dan hak yang terbaru ada orang tanya masalah ni. Hak sebelum ni pernah ada orang tanya ni, hak terbaru ada dalam sehari dua baru ni orang kata sekarang ni dia beli dah lembu, beli dah, tiba-tiba mati. Nak buat mana ni? Baik, nak buat mana? Kita kata macam kita ke bawah tadi ya. Dah rebang wajib ke rebang sunat? Lepas tu dia kata rebang wajib mana? Nazar. Lepas tu dia kata dak bunyi kata nazar. Lepas tu si mati ke bodoh, aku jadikan lembu ini binatang korbanku. Dak bunyi juga. Tapi dia kata nak buat rebang tahun ni. Dia yang gitu. Okey, kalau gitu dak jadi dak boleh nak buat rebang dengan lembu tu tahun ni. Sebab apa? Sebab jadi harta saka yang wajib disalurkan kepada tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey. Lepas tu ahli keluarga dia pula kata takut-takut dia nazar kot. Okey, kita apabila ada soalan lagu tu takut dia nazar, takut. Memang kita tak tahu dia nazar, takut dia nazar. Lama-kang dia nazar, kita bagi bahan, kita bagi saka, tak keselak kita makan harta orang secara batil. Okey, takut dia nazar. Okey, sekarang ni jelas tak dia nazar? Tak jelas. Yakin tak dia nazar? Tak. Asal pelaksanaan hukum ibadat korban dia sunat. Jadi bila kau bertukar menjadi wajib, ketika seorang tu telah mewajibkan ke atas diri dia untuk melakukan hal tersebut. Sekarang ni sabit tak dia mewajibkan ke atas diri dia melakukan hal tersebut? Tidak sabit. Apabila tidak sabit, kembali kepada asal pelaksanaan ibadat korban adalah sunat. Dalam kaedah fiqh menyebut al-aslu bara'atudz zimmah. Asalnya adalah bebas seseorang, zimmah seseorang daripada sebarang hutang, daripada sebarang kewajipan. Melainkan dia yang mewajibkan ke atas diri dia. Maka tidak boleh kita mensabitkan kepada dia nazar selama mana kita tidak yakin. Okey, tengokkan daripada hukum ibadat korban tersebut banyak benda-benda yang berbangkit yang kita dapat selesaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut oleh pengarang kita lagi, wala yujzi'u illa al-ibil wal baqar wal ghanam wa afdaluha badanah thumma baqarah thumma dha'inah thumma 'anz thumma shirkun fi badanah wa sab'u shiyahin afdalu min al-badanah wa afdaluha al-bayda'u thumma as-safra'u thumma al-ghabra'u thumma al-balqa'u thumma as-sawda'u thumma al-hamra'. Tidak memadai binatang korban melainkan unta, lembu dan kambing. Dia binatang korban hanya lembu, unta, kambing, tiga ni je. Manakala ada riwayat yang mengatakan boleh buat korban daripada ayam apa semua sekali, semuanya adalah dhaif. Jadi binatang yang boleh dibuat korban tiga. Unta kat kita tak ada, lembu, kerbau dia masuk dalam jenis lembu. Sebagaimana lembu kita boleh buat korban, kerbau boleh kita buat korban. Yang ketiganya adalah kambing. Kambing semua jenis kambing, biri-biri dia masuk dalam jenis kambing. Semua jenis itu boleh kita buat korban. Baik. Katanya yang afdalnya adalah seekor unta. Korban yang paling afdal sekali adalah seekor unta. Kat kita tak ada. Kemudian lembu, seekor lembu. Dia bukan satu bahagian daripada seekor lembu. Seekor lembu. Seorang tu bahan seekor lembu. 4,500. Itu kemudian kibas. Kibas ni biri-biri. Ya, kibas adalah spesies biri-biri. Dia kalau kambing boleh buat korban, biri-biri boleh buat korban. Mana yang lebih afdal di antara dua ni? Dia biri-biri lebih afdal daripada kambing. Tapi di tempat kita dia laku kambing daripada biri-biri. Melainkan kalau jenis biri tu macam kambing, berbadah black belly ke, sataini ke, tu memang orang tak nampak macam biri. Tapi sebenarnya biri lebih afdal daripada kambing. Kadang-kadang orang kita kata tak makan biri, apa tak makan biri. Tak kambing juga, tambah biri.
Padahal dia nak makan lem chop apa semua sekali, hak jual kedai semuanya berdiri belaka, hak yang import semuanya berdiri belaka. Tidak tahu. Okey. Lepas daripada tu, kemudian kata dia, kemudian kambing, seekor kambing, kemudian perkongsian daripada seekor unta, dan perkongsian daripada dan 7 ekor kambing. Okey, kemudian perkongsian daripada seekor unta. Lepas tu barulah kemudian perkongsian daripada seekor lembu. Jadi perkongsian daripada seekor lembu tu duduk belakang sekali. Jadi sebab itulah kalau hak yang comel, kalau sekiranya kita ada perbelanjaan lebih, afdalnya kita buat seekor kambing berbanding dengan satu bahagian daripada seekor lembu. Dan ni satu bahagian daripada seekor lembu 600 sebahagian. Seekor kambing 750. Tambah 150 je. Ataupun hak mahal sikit 800. Nak murah minta dengan Ustaz Ding. Mungkin beli murah sikit. Kalau ngaba mahal. Ya. Baik. Katanya dan 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Kalau kita nak perbandingkan 7 ekor kambing dengan seekor unta, mana lebih afdal? Afdal 7 ekor kambing, kerana 7 ekor kambing 7 nyawa. Tapi daripada sudut harga mahal seekor unta. Sebab 7 ekor kambing kita tok dalam benda kita tok berapa? 800 lah kita tok. 800 dalam 8 kali 7 3,5 ke berapa? 3,000 lebih betul tak? Betul dah kan? Berapa? 5,600. 5,600. 8 kali 7. Oh ya, 5,600. Baik. Tapi kalau saya counter lebih 5,600 7 ke 8,000 juga kalau besar lah. Kalau hak ku kedi tu mungkin murah. Hak bahan nyakit pula murah lagi. Manakala warna kepada binatang korban ada hak yang afdal dan ada hak yang kurang afdal. Hak yang paling afdal adalah warna putih, dan yang afdalnya ialah berwarna putih, kemudian kuning, kemudian warna debu, kemudian balqa, kemudian hitam, kemudian merah. Jadi dia hak yang last sekali adalah warna, dia kata warna hak yang last sekali warna merah. Nombor 2 hak last sekali warna hitam. Balqa ni dia capu, warna capu. Hak paling comel adalah warna putih. Hak tu hak yang paling comel sekali, hak yang paling afdal. Tapi kalau kita masuk sebahagian lah, yalah duk tekang ahli surah hak penganjur, kita sebahagian je. Saya nak warna putih kau, tak mahu warna lain. Hanya kau orang nak cari. Okey, wa syartuha minal ibil an yakuna laha 5 sinin tammah wa minal baqari wal ma'z sanatain tammatain wa minad dha'n sanah tammah. Dan syarat bagi unta ialah 5 tahun yang sempurna, dan bagi lembu dan kambing ialah 2 tahun yang sempurna, dan bagi biri-biri ialah setahun yang sempurna. Maksudnya bukan semua jenis, bukan semua unta boleh kita buat korban, melainkan unta yang cukup umur dia. Unta mesti kena cukup 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Manakala lembu dan kambing mesti cukup 2 tahun masuk tahun yang ke-3. Cuma masalah kambing ni ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang lain. Setahun cukup umur dah. Berkabur ni sebab dia ada sebab sebenarnya berkabur ni. Ada sebahagian daripada sahabat-sahabat yang diambil kambing daripada luar, lepas tu dia buat inilah akikah dengan korban ni, jual. Yang mana sahabat-sahabat yang tok perai kambing ni, kalau dia orang merah kambing, dia akan kata bahawasanya kambing hak yang dia beli ni memang tak cukup umur lagi. Kambing hak daripada luar tak cukup umur lagi. Tak cukup umur baru setahun lebih je. Baik, melainkan kalau hak jenis tok perai dah cara dah, orang kata cukup umur lah kita. Lepas tu ambil mana kambing aku ambil adik siang. Dah siapa hak kata cukup umur ni, orang siang bukan orang Islam. Mu percaya ke orang siang? Orang negeri ni nak suruh laku barangnya lebong sok mau. Bukan semualah. Gitulah. Orang negeri kan. Baik. Jadi tengok dapat memang tak cukup umur. Maka tidak menjadi masalah. Dia mengambil pandangan yang kedua yang mengatakan kambing cukup umur setahun masuk tahun yang kedua. Baik. Sebab dia kata kalau nak pera pula memang tak ada untung langsung lah. Makanan banyak mana sari-sari. Okey, tak ada masalah. Manakala
biri-biri umur dia setahun. Ya, sebab biri dia cepat cukup umur. Dia kalau kambing 2 tahun cukup umur. Kalau biri setahun je. Masuk tahun yang kedua boleh rebang dah. Boleh ngekoh dah. Dan biri kata ulama ada kelebihan pada biri pula adalah sekiranya biri itu saling gigi sebelum daripada setahun, boleh dah dijadikan korban. Ada seorang sahabat hamba tu dia pelihara Barbados, Black Belly. Dia kata dia ada rekod. Dalam rekod dia 9 bulan ke 10 bulan dia kabar begitu, lebih kurang tak pas tahun. Saling gigi dah biri dia, cukup umur dah. Oh, sedap gitu. 9 bulan boleh jual, 9 bulan boleh jual. Baik. Cuma kena ingat satu masalah yang penting. Masalah saling gigi hanya khusus untuk biri-biri sahaja. Tidak lembu dan kambing. Masalah biri-biri cukup umur dengan saling gigi hanya khusus untuk biri-biri sahaja. Apa sebenarnya masalah kita dengar dalam masyarakat kita, dia kata warna dalam masyarakat kita lembu 2 tahun ataupun saling gigi. Amba pun duk kaji dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita tak mau bincang pandangan ulama lain. Kita nak bincang mazhab Syafi'i, mazhab yang diamalkan di tempat kita. Ternyata amba tidak jumpa satu kitab pun yang menyatakan lembu dikira dengan bersaling gigi. Hamba pun sudahlah. Hamba tak jumpa ke ataupun hamba memang cari tidak menyeluruh, tapi hamba buka habis kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Lepas tu hamba pun bincang pula dengan beberapa orang ulama daripada Hudaidah, daripada Yaman, daripada Palestin, daripada Syria, daripada Jordan. Hamba tanya menurut mazhab Imam Syafi'i lagu mana. Dia kata apa yang disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga ulama daripada Arab Saudi, ulama daripada Jeddah. Dia kata dalam mazhab Imam Syafi'i memang lembu dia tidak diambil kira cukup umur dengan saling gigi. Lembu mesti kena cukup 2 tahun. Okey, itu perkara yang penting yang perlu kita kena tahu. Namun fatwa daripada sebahagian ulama Azhar mengatakan tidak perlu melihat kepada umur, tapi sudah cukup melihat kepada timbangan lembu tersebut dia ada. Kalau lembu ni, lembu jenis lembu sado tu sampai kepada kilo sekian, boleh dah buat gebang. Baik, tapi pandangan tersebut bukanlah pandangan yang masyhur di kalangan ulama-ulama mazhab, termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i sendiri. Okey, hamba kabur sekali lagi, mazhab Imam Syafi'i lembu dia bukan melihat kepada bersaling gigi, tapi dia melihat kepada cukup umur 2 tahun. Okey, lembu. Cuma kita nak tahu mana lembu cukup umur 2 tahun. Kalau kita pelihara seekor tak apalah. Kalau kita pelihara ramai dah dang nak tanda. Takkan nak tanda sesa dah dang. Maka kata ulama agak-agak cukup dah beres, boleh jalan aja. Baik. Cara dia agak-agak sama juga kita beli tak tahu beli cukup umur ke tak. Agak-agak tarah besar gini. Kalau lembu kapung ni cukup umur 2 tahun dah maka boleh terus benda buat korban. Tapi Waalaikumsalam. Tapi kalau sekiranya jelas lembu tu kecil lagi, kecil lagi lembu ni. Hamba ingat ada tahun lepas membelih seekor lembu, kecil letih lembu. Hamba kata, hamba nak khabar kat tuan rumah, hamba dalam hati hamba tu lah, kena tipu sungguh tuan rumah ni. Lembu dah cukup umur, anak muda lagi buat gebang tak sekarang dah orang negeri. Dah orang negeri macam-macam kan. Lembu juri pun ramai dia jual. Tok perai lembu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah biri-biri, cukup umur biri-biri setahun, cukup setahun, masuk tahun yang kedua kira cukup umur dah biri-biri. Dia biri awal sikit dah. Kalau orang Mega dia tahulah. Orang Mega dia tengok biri dia cepat membesar berbanding dengan kambing. Seterusnya katanya wa alla takuna jarba'a wa in qal wa la shadidatal araj wa la ajfa'a wa la majnunah wa la amya'a wa la 'awra'a wa la maridatan maradan yufsidu lahmaha wa alla yamina shay'un min udhuniha wa in qal aw lisaniha aw dar'iha aw alyatiha wa la shay'a ولا شيء ظاهر من فخذها وألا تذهب جميع أسنانها. Maksudnya antara syarat binatang korban lagi adalah tidaklah ia berpenyakit kurat walaupun sedikit. Kalau kurat sikit pun tak boleh.
Dan tidak bersangatang tempang. Kalau sikit-sikit tak apa tempang. Bersangatang tak boleh. Jadi jangan cacak yang cukup teruk, tempang teruk. Dia sikit dengan banyak ni, ukuran dia gini, ukuran dia. Kalau dia jalan dengan kawan dia, tinggal tak kawan dia. Kalau tinggal 2-3 lakah tu biasa lah. Kita jalan dengan bini kita, molek-molek. Adanya tinggal dalam pasar raya. Dia tinggal kita, tu biasa dia. Lepas tu, tinggal sikit-sikit. Hak tinggal banyak geng-geng dia siapa dah tempat meragu. Dia tak siapa lagi. Siapa tempat meragu, geng dia pun balik dah. Dia dah nak kenyang, kena ikut pula geng dia. Jadi dah nak kenyang semua dia. Dia lambat umur siapa dia tepang. Baik, kalau sikit-sikit tak ada masalah. Kalau banyak, baru tak boleh. Ukuran banyak dengan sikit, macam saat ni ya. Tertinggal daripada kawan. Okey. Dia dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana tempang tak boleh, sama juga dengan patuh kaki. Patuh kaki dia macam ke tempang dah. Patuh kaki tak boleh kok. Dan bahkan patuh kaki yang berlaku setelah daripada kita beli dan sebelum daripada kita buat gebang juga tidak sah. Kalau lepas meleh dah patuh kaki, tu bahasa dia dah. Dah kalau dak patuh kaki nak buat orang dia. Takkan nak masuk sekor gitu. Tu bahasa dia dah. Baik. Kan ada juga orang yang dia beli lembu gebang. Lepas tu sehari sebelum, esok nak raya hari ni, orang mari atas dah. Mari atas naik lori. Lembu jenis memang jarang naik lori. Jadi kawan ni buka pagar, nak buat turun saat ni locak. Lori tinggi. Patah kaki. Boleh tak buat gebang? Dalam mazhab Imam Syafi'i tak boleh buat gebang kalau patah kaki. Sebab dia sama dengan hukum al-arja yang tempang. Baik, namun di sana ada juga pandangan yang mengatakan boleh. Kalau dekat dah nak gebang, ada pandangan yang mengatakan boleh. Punca daripada khilaf adalah kerana melihat kerana benda yang Rasulullah larang bersangatan tempang untuk dijadikan korban. Kerana bersangatan tempang setengah, dia melihat kepada makna, maksud. Apakah sebab Rasulullah larang? Dia kata dah kalau tempang makan tak cukup, jadi kuruh. Sebab itulah tak boleh buat gebang. Manakala hak yang patah kaki dekat nak gebang lela ni dah nak kuruh. Kejap je 4 jam kita melihat dah nak kuruh. Jadi kalau sekadar tu tak ada masalah lah. Masih lagi boleh buat gebang. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun dekat nak meleh dah berlaku perkara tersebut, tetap tidak memadai buat gebang. Macam kita buat turun daripada daripada lori ataupun masa perebah. Masa perebah patah kaki terus. Allah rakapun tu. Set-set main jing dah ke? Bapak seorang-seorang. Dia kejar ke lembu tu sampai ke patah kaki lembu. Maka tidak memadai dijadikan lembu tersebut sebagai binatang korban. Lepas tu kalau meleh kau boleh makan daging saja. Tapi meleh daripada tak meleh. Meleh daripada tak meleh. Ataupun bertaklid kepada pandangan yang mengatakan memadai. Okey. Begitu juga tidak bersangatan kurus. Lembu yang kita nak buat gebang saat ni tu tidak bersangatan kurus. Dia kalau kurus tak apa, jangan bersangatan kurus. Siapa tengok tulang dengan kulit je ada. Tempat kita alhamdulillah rasanya kurang lah benda ni. Jadi kalau ada orang buat lagu tu, kalau misalnya pihak masjid buat, memang kena kecang pihak masjid. Sungguh terawak kali tak percaya. Tapi benda ni berlaku kepada orang pihak penganjur ibadat korban luar negara. Jangan main. Pihak penganjur ibadat korban luar negara. Ni sahabat-sahabat kita yang duduk di luar negara di Kebor. Tapi kita malah Kebor negara mana? Jadi oleh kerana orang dah dia penganjur ibadat korban luar negara ni, dia ada beberapa kategori. Ada memang hati dia memang nak bantu sungguh orang luar, dan ada nak bantu campur nak cari keuntungan, dan ada juga kategori yang ketiga semata-mata untuk cari keuntungan. Gitu. Orang yang menganjur ni marah kan ber? Tak cara marah lah, hukum. Tak cara lah. Dah kalau mung hati niat molek tak ada masalah, mung akan buat molek. Kalau mung niat tak molek, tu mung nak cari pasal. Mung nak marah. Ni ada hak yang sahabat-sahabat kita hak yang Kebor ni, hak yang belajar di sana, hak yang terlibat sama. Dia cari lembu, kalau seorang tolak pun rebah. Seorang tolak pun rebah. Cari lembu, kurus kering. Dia utuh parak sikit. Utuh parak sikit. Dah masuk gebang 250 sebahagian. Dah kalau lembu tu budi 1,000, banyak mana dah utuh.
Parok sikit kalau beli lembu besar mahal sikit. Dah kan luar negara ni kalau mahal daripada tempat kita, memang orang masuk tempat kita daripada luar negara. Orang masuk luar negara kena lebih murah. Baik, tu kena jaga. Mesti kena ada takwa. Pihak penganjur yang melaksanakan ibadat korban di luar negara, mesti dia kena ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pemegang amanah. Setiap apa hak yang dilakukan, dia akan dipersoalkan di hadapan Allah. Jangan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan. Kalau semata-mata untuk mencari keuntungan yang dapat sikit aja, sekejap aja guna habis. Tahun depan dah kena buat hak lain pula. Tapi bukanlah hamba kata semua sekali. Ada sebahagian daripada pihak penganjur pelaksanaan ibadat korban luar negara, memang hati dia betul-betul untuk membantu orang di sana tanpa sedikit pun mendapat keuntungan. Bukan pitih dia pula habis. Ada. Tapi tidak kurang yang hanya semata-mata mencari keuntungan. Jadi hak yang mencari keuntungan itulah hak yang bermasalahnya. Akhirnya pergi cari lembu hak yang kering, dak sah ibadat korban orang, sedangkan kita duk kabur orang untuk buat ibadat korban. Jangan buat lembu kering. Ini ada kawan sahabat hamba hak yang duduk luar negara cerita, tolak seorang rebah lembu. Cuba bayangkan, tolak seorang rebah lembu tempat kita, cuba tolak seorang. Dak kita nunginyo. Cuba kita tolak seorang, mana boleh kita tolak seorang lembu tempat kita. Baik, 3 orang pun tak rebah lagi. Katanya begitu juga dan tidak gila. Lembu, jangan lembu gila lah. Lembu gila tak boleh buat rebang. Dan tidak buta sebelah mata. Buta belaka dua-dua, buta sebelah tak boleh. Dan tidak juga sakit dengan penyakit yang merosakkan dagingnya. Bolak, rosak daging. Dan tidak hilang atau terpotong sesuatu daripada telinganya. Ni lembu tempat kita dia pakai tag di telinga. Kalau masa dia masuk tag tu dia menghilangkan sedikit daging, maka tidak memada buat korban. Tapi kalau sekiranya dia hanya dia belah je, tidak hilang daging, maka boleh buat korban. Seterusnya, ataupun hilang atau terpotong sesuatu daripada lidahnya, terputus lidah dia, ataupun kantung susunya. Biasa hak yang terpotong kantung susu ni hak yang bahang peng lalat. Siapa ke berulak, siapa ke hilang 1 puting susu ke 2 puting susu ke, hak tu tidak boleh buat korban. Dan tidak juga sesuatu yang zahir daripada pehanya. Kalau bahagian dalam tak apa, kalau bahagian luar nampak macam cacat tak ada apa mana copeng peha dia. Rupa-rupanya tak kira seterangnya bahang. Tak ada daging hari tu. Ni contoh aje. Dan tidak hilang gigi-giginya. Semua gigi tak hilang. Kalau sikit 2 putung, seputung, tu biasa dah. Tambah-tambah hak jatang. Orang debet samsing ni biasa lah. Patah gigi depan kacau. Dah jatang kan. Nyegom semua buat dia. Biasa lah tu patah. Seputung 2 putung. Jangan patah habis licin gigi. Baik. Katanya wa an yanwiyat tadhiyata biha 'inda adh-dhabhi aw qablahu. Dan berniat melaksanakan ibadat korban ketika sembelihan ataupun sebelumnya. Okey. Dalam masalah ibadat korban, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadat korban adalah ibadah. Jadi setiap ibadat dia perlu kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Maka ibadat korban juga termasuk dalam ibadat yang syarat dia mesti kena niat. Cuma di manakah masa untuk kita berniat? Biasanya ibadat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tempat niatnya ataupun masa niatnya ketika permulaan ibadat tersebut. Sembahyang dalam takbiratul ihram, kerana takbiratul ihram adalah permulaan ibadat sembahyang. Wudu ketika kita basuh muka, kerana basuh muka adalah permulaan wudu. Baik. Manakala pelaksanaan ibadat korban permulaannya adalah masa sembelih. Kata ulama, boleh kita niat masa nak sembelih dan boleh kita niat sebelumnya. Ibadat korban boleh niat sebelum. Okey, sebelum tu adakah disyaratkan masuk waktu rebang dulu ataupun tidak? Berlaku khilaf. Ada pandangan kata mesti kena masuk waktu rebang dulu, baru boleh kita niat. Maksudnya selepas daripada terbit matahari pada hari raya dan selepas daripada berlalu waktu sembahyang sunat hari raya 2 rakaat dan khutbah, maka baru masuk waktu meleh, maka di situlah bermulanya waktu niat. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan boleh niat sebelum daripada tu, tak ada masalah. Kita beli hari ni lembu rebang. Jadi kita nak rebang dulu hari raya ni, boleh dah kita niat. Baik, jadi masalah ni ada khilaf. Yang sebaik-baiknya adalah kita niat setelah daripada
masuk waktunya. Hak tu yang paling comel sekali. Kita nak rebang petang karang, tengah hari. Pagi tu kita niat dah, tapi kita niat selepas daripada selesai dah khutbah pada hari raya tersebut. Tu hak yang paling afdal. Adakah niat mesti kena tengok lembu? Tak. Jadi kedut rumah boleh niat. Ni antara benda hak yang penting juga kita kena tahu. Sebab kadang-kadang punca daripada tak tahu benda ni merumitkan orang nak sembelih lembu. Pihak pengurusan tunggu dok mari. Dok mari, tambalang tumbah telefon. Gini wakil gambar ni. Dak amu nak niat diri. Tuang dia. Dah dapat niat rumah, dak amu nak pergi di sana kau. Allahu Rabbi susah. Pukul 12 baru boleh beleh. Ni ada penuh berlaku pukul 12 baru boleh beleh sebab orang peserta tu lambat mari. Baik. Jadi pas mari pula kilas tangan pula. Lepas telok orang buat belaka. Lepas tu siap baru ambil daging buat balik belaka. Jadi menyusahkan orang. Jadi sebenarnya niat ni tak semesti kita tengok lembu. Jadi apabila lembu kita telah beli, kita beli dah, milik kita dah, boleh kita niat. Tapi sebelum beli nak niat mana tak boleh niat lagi. Tak boleh lagi niat masa sebelum beli. Kita bagi pitih orang nak masuk gerbang luar negara. Hamba nak niat bila niat masa bagi pitih. Mana boleh? Dah dia dah beli lagi lembu, barang tak ada lagi. Niat dah mana boleh, biar kena ada barang dulu. Jadi kalau orang buat gerbang luar negara, caranya adalah serah belaka, wakil belaka kepada pihak pengurusan, beli lembu untuk kita, niat sembelih dan bagi lagi. Serah belaka ke dia. Jangan kita tak nak niat lagi, barang tak ada lagi. Hamba niat ada gerbang tahun ni, lembu tak ada lagi. Mana boleh? Mesti kena ada barang dulu baru boleh niat. Itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan niat korban boleh dilakukan masa sembelih dan boleh dilakukan sebelum daripada penyembelihan. Wa waqtu at-tadhhiyati ba'da tulu'i asy-syamsi yawm an-nahri wa mudhi qadri rak'ataini wa khutbatain wa yamtaddu ila akhir ayyam at-tashriq. Dan waktu melakukan ibadat sembelihan korban ialah setelah terbit matahari pada hari raya Aidil Adha dan berlalu 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan, yang ringkas sehingga penghujung hari-hari tasyrik. Okey, waktu permulaan pelaksanaan ibadat korban adalah pada hari raya yang pertama setelah daripada keluar matahari dan berlalu tempoh kadar sembahyang 2 rakaat dan khutbah yang ringkas. Tidak disyaratkan kepada orang yang nak buat korban dia kena sembahyang raya, tidak disyaratkan kerana sembahyang raya mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah sunat. Hari tidak sembahyang raya. Sudah bila berlaku orang sembahyang raya baru dia bangun subuh nak buat gerbang. Gerbang sunat. Sembahyang subuh fardu tak buat. Sungguh nak buat benda sunat siapa kau fardu. Hak fardu tak buat. Jadi sah tak dibuat gerbang? Sah. Kerana tidak disyaratkan orang hak buat gerbang mengerjakan sembahyang sunat sebelumnya. Yang penting berlalu kadar tempoh tersebut masuk waktu pelaksanaan ibadat korban. Namun kalau sekiranya dia melaksanakan ibadat korban sebelum daripada tu, lepas keluar matahari tengok naik matahari dak edang lagi berlalu kadar 2 rakaat, kadar 2 khutbah yang ringkas, terus dia sembelih, maka binatang tersebut tidak memadai korban. Jadi makanan yang hanya dihidangkan untuk keluarga sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Baik. Manakala penghujung waktu korban adalah penghujung hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 11, 12, 13 daripada bulan Zulhijjah. Jadi sebelum daripada terbenam matahari pada hari tasyrik, sebelum terbenam matahari pada hari tasyrik yang ketiga, hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah, masih lagi boleh kita laksanakan ibadat korban. Ibadat korban boleh dilakukan pada siang hari dan boleh dilakukan pada malam hari. Nak buat siang pun apa, nak buat malam pun apa. Buat malam kali tahun ni boleh, tapi makruh buat malam mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sah tetap sah selama mana dalam tempoh dia, tapi makruh. Makruh pun dengan syarat. Dengan syarat kalau tidak ada sebarang keuzuran. Kalau ada keuzuran, waktu tak ada masalah. Contoh ada keuzuran lagu mana? Dak edang. Banyak sangat meleh tu siapa ke dak edang. Siapa kena pergi siapa ke malam. Ataupun siang hari panas sangat, Allah panas dak edang. Kawasan kita panas sangat mai 55 darjah Celsius ni, Allah dak agak kita.
nak cari tempat-tempat yang boleh kita buat gebang malang sejuk sikit, okey, itu ada keuzuran, maka tidak makruh. Ataupun fakir miskin tak ada siang hari, malang baru ada. Kita kampung kita kaya belaka, saya elit duduk sini, VIP saja, tak ada seorang hak yang fakir miskin. Kita pun kabur ke fakir miskin hak yang duduk dalam 50 km dari sini. Kita kata mari kita nak gebang duk tunggu duk mari. Tunggu duk mari. Ingat nak mari tu nak suruh dia pegang tak? Duk mari. Tiba-tiba sampai kat gerik baru mari. Dah takkan nak suruh tunggu pagi esok pula. Pakai meleh lalu malam tu. Jadi ketika tu tidak makruh sebab ada keuzuran. Baik. Katanya wayajibu tasadduqu min lahmiha nayyi'a. Okey, selagi benda yang perlu kita kena sebutkan juga. Masalah waktu pelaksanaan ibadat korban kita kabar setelah daripada terbit matahari permulaan dia, dan kadar berlalu 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringkas. Dan berpanjangan waktu pelaksanaan ibadat korban sebelum terbenam matahari pada hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah. Okey, setelah daripada habis dah hari yang ke-13 daripada bulan Zulhijjah, tak boleh dah kita buat gebang. Habis dah, tergelam dah matahari pada hari yang ke-13, tak boleh buat gebang. Ada beberapa kes yang pernah berlaku lembu hilang. Lembu hilang. Lembu liar bahan dalam ladang. Ikat tali kambing je, besoni je. Budak-budak kampung tu nakal, dia pakai cocoh punggung lembu. Lari lembu putuh tak tali. Dak cakap nak kejar kawan ni, dak jumpa sekarang. Nengung dak buat gebang tahun ni. Hilang. Hari ke-14, 15 bulan Zulhijjah ataupun 10 hari, seminggu lepas tu baru jumpa lembu tu. Boleh tak nak buat gebang? Okey, kata ulama kena tengok. Kena tengok gebang sunat ke gebang wajib. Kalau gebang sunat tak boleh. Tahun depan pula gebang sunat sebab habis dah waktu dia. Dan lembu tu ikut mu nak buat benda dah gebang sunat, jual meleh buat jamu ikut lah. Nak buat benda pun nak beli ke ikut lah. Nak jual pula ke. Tapi kalau gebang wajib, tetap kena sembelih lembu tersebut. Lembu saat itu walaupun kita sembelih di luar dah waktu dia, tetap disuruh kita buat kerana kita kena ataupun dinamakan sebagai qada apa hak yang kita tidak sempat buat dalam waktu dia. Maksudnya kita kena qada balik korban hak yang tidak sempat dibuat di dalam waktu dia. Okey. Itu benda hak yang perlu juga kita kena sebut muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wajib tasadduqu min lahmiha layyi'a, dan wajib bersedekah daripada dagingnya yang mentah. Jadi kena ingat korban kita kena sedekah daging yang mentah. Dia kalau korban sunat kita kena sedekah sedikit sekadar yang dinamakan sedekah. Setengah kilo, orang panggil sedekah dah, setengah kilo. Maka kita sedekah kepada fakir miskin. Ya, sedekah mesti kepada fakir miskin. Orang kaya tidak panggil sedekah. Sedekah mesti kepada fakir miskin. Kalau tak ada fakir miskin kampung tu, cari kampung lain. Qada yang dinamakan sedekah mesti kita kena sedekah. Ada pun hak lebih ikutlah kita nak ambil pun. Kita nak makan belaka. Jadi kita boleh dalam 30 kilo sedekah setengah kilo, 29 kilo setengah lagi kita nak makan. Hal tu tak ada masalah. Baik, dia tidak disyaratkan kita makan hanya sekadar tempoh 3 hari, tidak lebih daripada 3 hari, tidak disyaratkan lagu tu. Kita nak makan sampai setahun pun tak apa. Pada awal Islam memang Rasul haram simpan daging korban lebih daripada 3 hari. Tapi kata Rasulullah, lepas daripada ni fakulu wa tasaddaqu waddakhiru, kata Rasulullah. Lepas daripada ni mu nak makan ke, mu nak simpan ke, mu nak sedekah ke, dipersilakan. Boleh, tak ada masalah. Sampai ke 2 tahun. 2 tahun pun boleh. 2 tahun dah masuk lembu bapak. Lembu harga 13,000. Dia seorang aja. Peti frozen besar bilik tu. Jadi pakai waktu je, dah beli dah lain, pakai waktu je. Makan daging bukan tiap-tiap hari. Seminggu 3 kali. Memang 2 tahun dah habis lah. Makan waktu je dia. Dah banyak lagi ambil mana daging banyak. Hak gebang 2 tahun lepas. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Tapi setelah daripada sedekah, kadar yang dinamakan sebagai sedekah. Kadar mana hak yang dinamakan sebagai sedekah? Kita kata setengah kilo. Orang bagi sedekah dah tu. Kalau besar ibu jari ni orang dah bagi sedekah. Sungguh dah bagi sedekah Cuba buat sekali. Ambil besar ibu jari ni, give fakir miskin tahun ni. Saya sedekah ni daging korban sikit sikit sungguh. Fakir miskin nak tengok kita pun tak boleh. Payah ambil lepas mula wik kucing dia. Dah panggil sedekah lah banyak tu. Sekurang-kurang setengah kilo. Baik.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. manakala korban wajib, hak tu wajib kena sedekah habis dici. Korban wajib tidak boleh makan sikit pun. Orang hak yang berkorban dan orang hak yang di bawah tanggungan dia tak boleh makan mereka. Korban wajib kena sedekah habis dici. Kena sedekah dalam keadaan mentah. Daging korban mesti kena sedekah dalam keadaan mentah. Kalau misalnya kita masak-masak, ke orang hak masak, tak boleh. Tidak memadu. Mesti kena hak yang masih lagi mentah. Itu kita kena faham. Baik. Dan wajib bersedekah daripada dagingnya yang masih lagi mentah. Katanya wala yajuzu bai'u syai'in minha, dan tidak harus menjual sesuatu daripadanya daripada korban. Jual tak boleh. Dia jual makna dia jual. Jual ni kalau dalam fiqh dia datangkan definisi jual adalah muqabalatu ain bi'ain, bertentangan benda dengan benda. Itu dipanggil jual. Kita bagi benda dan kita ambil benda. Kita bagi benda kepada orang lain, kita ambil balasan daripada dia benda juga, maka itu dipanggil jual. Adapun kalau kita bagi benda dan dia bagi kepada kita manfaat, tu dipanggil sewa. Sewa, kita bagi benda, dia ambil, dia bagi manfaat. Itu dipanggil sewa. Jual ni benda dengan benda. Daging korban tidak boleh dijual. Jadi kita banyak kita masuk 3 bahagian sedekah-sedekah dah habis makan seorang ni. Nak sedekah habis dici sayang. Nak jual boleh ke tak? Tak boleh. Jual daging korban hukum dia adalah tidak dibolehkan. Sama juga kita buat pertukaran daging korban tidak boleh. Kita nak tukar daging korban tak boleh. Kawan ni sembelih kambing, kita sembelih lembu. Kita kata rasa nak makan kambing nak minta nak gamuk. Kita bukan buat dia gini boleh tak? Amba nak daging kambing demo sekilo, patut amba daging kambing amba sekilo. Maka tidak dibolehkan. Sebab dia termasuk dalam jual beli. Melainkan kalau sedekah, sedekah kat kambing sikit. Amba nak sikit daging demo lepas tu you daging dia ke dia. Lepas tu amba sedekah ke demo daging amba sikit. Itu tak ada masalah. Sebab tu bukan pertukaran. Baik, hak yang tak boleh adalah jual beli ataupun pertukaran dia panggil. Hak tu tidak dibolehkan. Baik. Dan sebab itulah ada sebahagian daripada tempat kita ni dululah, ni tahu ada tak lagi orang buat. Dia kalau dia meleh 5 ekor lembu. 5 ekor lembu seekor 7 orang. Jadi kalau 5 ekor dalam 35 orang 35 orang peserta. Lepas daripada dia siang, dia lapar apa semua sekali, dia pun capur sekaligus daging. Dia capur sekaligus. Lepas capur sekaligus, dia pun tapak sebanyak 35 tapak. Dia kata mudah, boleh sama banyak. Perbuatan tersebut adalah salah daripada segi hukum syarak. Sebab dia salah, yang pertama sekali adalah lembu dalam 5 ekor tu dia tidak sama besar dan kecil. Besar dan kecil tak sama walaupun harga sama. Lembu ni memang 500 setengah satu bahagian, lembu ni 500 setengah, tapi daripada segi daging tak sama. Hak ni mungkin lebih 3 kilo, hak ni mungkin lebih 5 kilo, hak ni mungkin lebih 10 kilo. Tiba-tiba kita bagi sama rata. Jadi katakanlah orang ni lembu dia kurang 5 kilo. Orang ni lembu dia lebih 5 kilo. Tiba-tiba bagi sama. Jadi bermakna ada bahagian orang ni diambil oleh orang ni. Bahagian orang ni jadi hak sepatutnya tidak ambil, dia ambil. Maka ia termasuk dalam memakan harta orang secara batil. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang kata, dah peserta redha belaka. Sini. Peserta redha belaka. Redha belaka, ustaz setuju belaka. Allah, mudah-mudah kita nak ibadat kan nak lagi sangat. Kita redha belaka lah. Redha belaka pun tak boleh. Sebab apa? Sebab berlaku pertukaran. Berlaku benda pertukaran. Kita ambil barang orang, orang ambil barang kita. Kalau nak buat juga cara dia ada cara dia kalau nak buat juga. Kalau buat gitu. Cara mana? Cara kita bagi semua daging saat itu, semua peserta 35 orang sedekahkan daging tersebut kepada seorang. Kepada bahagian pengurusan. Contoh kalau hamba bahagian pengurusan sedekahkan hamba belaka. Lepas daripada tu hamba tapak sebanyak 35 tapak, hamba bagi. Jadi hak yang demo ambil saat itu bukan hak demo, hak hamba. Hamba sedekah ke demo. Tapi kena ingat, kalau hamba buat balik belaka, lembu tersebut jangan kata benda sebab sedekah dah hamba. Terawak sekali, hamba buat balik sungguh. Buat balik sungguh lembu tu. Tak ui sikit pun.
Lepas tu masang seorang-seorang. Dah murid aku. Mana boleh? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, mu jangan membatalkan pahala sedekah kamu dengan alman, dengan ungkit wal adha dan menyakiti. Mu masang depan aku tu menyakiti aku. Allah Rabbi. Okey. Seterusnya kata dia wala yajuz bai'u syai'in minha. Tidak harus menjual sesuatu daripadanya. Sesedikit pun daripada daging korban tidak boleh kita jual. Orang yang melaksanakan ibadat korban tak boleh jual. Sama juga orang yang diberi daging korban bukan atas jalan sedekah. Orang kaya, apabila kita bagi daging korban kepada dia atas jalan hadiah, boleh tak dia nak jual? Tak boleh. Orang kaya, dia bukan buat korban, dan orang lain buat korban. Cuma orang hadiah daging korban ke dia. Boleh tak nak sedekah? Tak boleh. Nak sedekah pula. Dia tidak boleh nak jual orang kaya. Orang fakir miskin lain. Sebab orang fakir miskin kita bagi kepada dia di atas jalan sedekah kerana kita telah menjadikan daging korban tersebut sebagai milik dia. Maka dia boleh jual, tak ada masalah orang fakir miskin. Orang kaya tak boleh. Orang kaya kita bagi kerana tujuan untuk dia makan. Jadi orang kaya tidak boleh. Tidak boleh orang kaya jual. Dia sama juga pada hukum jual adalah kita jadikan daging korban tersebut sebagai pengupuh kepada orang lapah. Sebab dia jual ni tukar benda dengan benda. Upuh ni adalah tukar benda dengan tenaga, dengan manfaat. Jadi kita ambil tenaga dia untuk dia meleh, lapah pun sekali misah, kita bagi daging korban sebagai upah. Hukum dia adalah haram, tidak dibolehkan. Nabi SAW larang. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah pesan kepada aku, wa alla u'tiyal jazzara minha syai'a, aku tidak memberi kepada orang yang misah, orang lapah, orang meleh dari sedikit pun daripada korban tersebut. Kata Sayyidina Ali, qal wa nahnu nu'tihi min indina, kami memberi pengupah kepada orang misah semua sekali daripada harta kami yang lain. Wa yatasaddaqu bi jami'il manzurati, dan wajib bersedekah keseluruhannya bagi korban nazar. Korban nazar pada hukum nazar yang kita cerita tadi, semuanya kena sedekah belaka, tak boleh makan sikit. Oh, nyanyi ke dia? Tak nyanyi. Sebab apa tak nyanyi? Kita buat rebang ni benda. Tujuan dia buat rebang, nak makan daging ke tujuan nak ibadat? Tujuan nak ibadat. Kalau nak makan daging, beli daging pork murah lagi. Tujuan kita nak ibadat. Jadi ibadat tujuan kita nak pahala. Jadi kalau kita sedekah habis licin, pahala lebih banyak daripada kita sedekah sikit. Jadi sebenarnya tak nyanyi pun. Boleh pahala besar. Dah kita sedekah habis licin daging kita kan, korang. Baik. Dah nak makan juga cari daging lain ya. Beli pula. Beli boleh sekilo 30 ya. Katanya wa yukrahu an yuzila shay'an min sya'rihi aw ghairihi fi ashri dhil hijjati hatta yudhi. Katanya dan makruh. Makruh ni comel kita buatlah. Kalau kita tinggal maka tidaklah haram, tak dosa, tapi tak comel lah. Dan makruh menghilangkan sesuatu daripada bulunya. Tak kira lah janggut ke, misal ke, bulu hidung ke, tiok ke, bulu hari-hari ke, bulu keting ke, tak kira lah bulu benda pun. Ataupun selain daripada bulu, termasuklah kuku. Pada 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah, sehingga dia melakukan ibadat korban. Okay, kita ni masuk dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi bagi orang yang ingin melaksanakan ibadat korban, makruh dia menghilangkan bulu dan kuku dia. Elok gitu. Agar pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala merangkumi keseluruhan juzuk anggota yang ada pada tubuh dia. Baik. Jadi kalau orang yang nak buat korban, makruh dia cukur rambut, kerak rambut, gunting bulu tu, gunting bulu ni, kerak kuku, lah panjang gitu lah. Dah penghujung makruh bila penghujung makruh apabila dia melaksanakan ibadat korban. Manakala orang yang tak ada niat nak buat korban tahun ni, maka tak makruh dia. Hamba nak buat korban tahun ni, tak makruh lah. Hamba nak buat korban, maka makruh. Tiba-tiba esokkan nak raya, orang masjid kata ada satu bahagian lagi kosong. Dia pun pujuk kita. Wah, kita tengok main lembek tekok ni apa semua sekali. Biar kita masuk sebahagian. Maka di situ baru bermula makruh bagi kita. Okey, sekali lagi ya. Jadi bermula waktu makruh bagi seseorang menghilangkan bulu, kuku
adalah kalau orang yang ada kehendak dalam hati ingin melaksanakan ibadat korban sebelum daripada 10 Zulhijjah, maka masuk je 1 Zulhijjah bermula waktu makruh bagi dia. Terbenang matahari pada 9 Zulhijjah. Terbenang matahari 10 Zulhijjah pula silap. Benda 1 Zulhijjah kan. Terbenang matahari pada akhir bulan Zulqa'dah. Esok Zulhijjah 1 Zulhijjah. Terbenang matahari hari ni, maka bermulanya 1 Zulhijjah, sebab dia 1 Zulhijjah dimasuk dengan terbenam matahari. Maka bermulanya waktu makruh bagi dia. Manakala orang yang tambah buat korban, maka tak ada makruh. Tiba-tiba selang beberapa hari setelah masuk 1 Zulhijjah, ada pula keinginan untuk melaksanakan ibadat korban, maka di situlah bermulanya waktu makruh bagi dia. Penghujung makruh apabila sembelih korban. Sembelih je korban, makruh. Hilang dah, makruh. Boleh dah nak kerat. Cuma benda ni perlu kita kena tahu selagi, kalau orang buat rebang awal lah hilang waktu makruh bagi dia. Kalau buat rebang lewat lah hilang waktu makruh bagi dia. Lepas tu satu lagi yang perlu kita kena sebut juga, ada orang yang buat rebang 2-3 ekor. Jadi meleh kambing 7 ekor sekali, rebang tahun ni 7 ekor meleh kambing, tokai kambing. Tokai kambing pun meleh 7 ekor. Jadi meleh rebang 7 ekor, dia seorang 7 ekor tahun ni. Jadi bilakah penghujung waktu makruh? Penghujung waktu makruh adalah, kata ulama mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang mu'tamad adalah apabila melakukan korban yang pertama. Melakukan korban yang pertama. Sebab dia sebenarnya ada pandangan yang mengatakan setelah daripada selesai semua ibadat korban. Dia dalam kaedah fiqh dia ada kaedah usul, biarlah dia cerita bab usul. Rekah je. Jadi kalau kita nak buat banyak korban, maka dengan korban yang pertama keluar dah waktu makruh, walaupun masih lagi berbaki korban-korban yang lain, korban yang kedua, yang ketiga yang belum lagi kita buat. Dia tak abang ni buat naik tadi. Okey. Seterusnya katanya faslun fil aqiqah. Okey, kita masuk dalam perbincangan baru, iaitu perbincangan berkenaan dengan aqiqah. Sebelum daripada kita masuk bab aqiqah, comel juga kita buka soalan dulu. Kalau sekiranya ada, hamba baca matang hamba pun pelik, mana aku baca rasa lain, sebelum ni aku nak baca gini, pasal sebelum ni panjang lagi. Rupanya kita baca matang je, kita nak baca yang kita buat syarah. Baru sedar, dah ingat. Sebab setahun dah nak baca. Dah ingat setengah. Allah Rabbi. Sebenarnya yang kita buat syarah tu lepas daripada ni, buka surat berapa? Buka surat 8. Akan dia sungguh. Buka surat 8. Kalau tu matang pun baca matang je ni. Buka surat 8 buat syarah belaka bawah. Setiap satu buat syarah belaka. Definisi yang berkata, dah faham mana definisi korban tak ada belaka. Tak teringat. Padahal yang kita tulis dan kita baca berapa kali dah buat daurah tak ingat sekarang, main setahun rasanya hilang masa PKP baru ni kali. Okey, ada soalan? Banyak soalan? Okey, dalam Facebook kita dengar soalan depan tu, lepas tu kita baca soalan dalam Facebook pula. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Jadi apabila kita buat korban di luar negara, kita buat rebang di luar negara, dalam negara kita tak buat. Jadi bermakna adalah larangan untuk diri kita. Jadi bilakah penghujung larangan tersebut? Okey, cara mudah kita tanya orang yang kita wakil buat korban. Okey, sabar-sabarlah. Okey, kita tanya dia. Hak hamba buat rebang tak ke? Dia kata buat dah. Okey, selesai. Lepas tu kalau kita tak tahu dia buat bila, mungkin dia buat pertama, mungkin buat kedua, mungkin hari raya ketiga, mungkin hak yang keempat, maka sebaik-baiknya adalah setelah daripada hari tasyrik yang ke-13. Hak tu hak yang sebaik-baiknya. Kalau dia buat belaka setiap hari. Hari pertama sebab dia kata banyak 300 ekor nak buat sehari dah dang Dari hari pertama pun dia buat, hari kedua pun buat, hari ketiga pun buat, hari keempat pun buat. Lepas tu hak moci buat kat mana? Tak tahu hak moci banyak sangat dah dang nak kira sesa hak moci. Sebab boleh piti dah orang.
Kalau tak diabetes mungkin dia ambil berat kan. Dah boleh diabetes dah. Mana layan mana lah. Jadi sebaik-baiknya kita selepas daripada hari yang ke-13. Itu sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Kita dengar soalan dulu. Baca soalan dalam Facebook tau. Kita diam. Ambil. Balik dah. Adakah sah korban kanak-kanak yang belum balik? Okey. Sekejap Ada. Soalannya, apakah sah korban kanak-kanak yang belum balik? Okey. Yang pertama kita kena tahu apakah hukum korban. Korban hukum dia adalah sunat. Okey ya? Hukum dia adalah sunat. Jadi apabila korban ni hukum dia adalah sunat, korban dia termasuk dalam tabarrul. Okey, ambil. Korban sekejap Korban dia termasuk dalam tabarrul. Korban hukum dia sunat. Jadi bermakna korban dia termasuk dalam tabarrul. Kanak-kanak hak yang belum balik tidak sah tabarruk dia. Kanak-kanak hak yang belum balik tidak sah tabarruk dia. Jadi kanak-kanak hak yang belum balik kalau nak buat rebang dia sendiri. Sedangkan dia belum balik umur 10 tahun. Umur 9 tahun. Maka tidak sah korban dia. Berbeza dengan wali dia, ayah dia buat korban untuk kanak-kanak tersebut. Itu lain. Sah ayah buat korban untuk anak, tapi dengan syarat. Dengan syarat dari duit ayah, bukan duit anak. Duit anak tak boleh. Parok boleh raya pun ni 2,000. Ayah kata, hai, buat gebang untuk anak aku sebab ayah nak makan daging. Baik, hal tu tidak boleh. Jadi ayah boleh buat gebang untuk anak dia yang belum balik dengan syarat daripada duit ayah, bukan daripada duit anak. Budak-budak yang belum balik sah tak dia buat gebang? Tidak sah. Kerana gebang dia termasuk dalam dia tabarrul. Dia termasuk dalam tabarrul. Kanak-kanak dia tidak boleh tabarruk harta dia. Dia tidak boleh nak sedekah apa semua sekali, tidak boleh tabarruk. Dia tidak boleh. Sebab benda tu tidak boleh untuk kanak-kanak. Tu kita kena faham permasalahan ini. Wallahu a'lam. Adakah satu bahagian korban boleh dibahagikan kepada berapa orang? Okey. Adakah satu bahagian korban boleh dibahagikan kepada beberapa orang? Soalan tu terlalu umum. Mungkin satu bahagian korban dibahagikan kepada beberapa orang, maksudnya sedekah. Mungkin. Maksudnya kita satu bahagian kita masuk daripada seekor lembu ataupun kita sembelih seekor kambing seorang. Lepas tu daripada daging tersebut kita nak bagi kepada beberapa orang fakir miskin. Mungkin. Itu maksud dia. Lepas tu jelas. Boleh. Tak ada masalah. Yang penting dinamakan sebagai sedekah. Okey, selesai. Dan mungkin satu bahagian saat itu nak masuk berapa orang? Maksudnya satu bahagian berapa? 650. Gini kita kutip piti 50 ya seorang? Okey, mungkin tak gitu? Mungkin. Maksudnya soalan tu mungkin. Yang pertama dan mungkin, yang kedua kan mungkin kan? Jadi kalau satu bahagian daripada seekor lembu nak dikongsi dengan staf-staf jabat ataupun kawan-kawan lebih daripada seorang, maka tidak dibolehkan. Sebab satu lembu, seekor lembu 7 bahagian untuk 7 orang. Tidak boleh lebih daripada 7 orang. Ni berkongsi memiliki, berkongsi pemilikan. Sekali lagi ya. Katakanlah kita tak payah buat seekor lembu lah, kita buat seekor kambing. Ni seekor kambing ni. Harga dia tanya Ustaz Din kata bayar 800 dah nak gebang. Okey, 800. Jadi 800 kita kutip ada 50 hias orang. Awak gebang tahun ni dah 50 hias orang. Berapa orang? Lebih kurang dalam berapa orang? 16 orang. 16 orang. Oh, lambat matematik kita pun. Okey, 16 orang tau. 16 orang. Jadi 50 orang boleh 800. Jadi kita ambil dalam 20 orang lebih sikit bagi pengurusan. Boleh 1000. Baik. Jadi kambing ni dimiliki oleh 20 orang. Nak rebang untuk 20 orang, itu tidak dibolehkan. Jadi kena mesti seekor kambing seorang aja. Seorang. Dia berbeza
berkongsi yang pahala tu lain. Berkongsi pahala gambar mana pun tak ada masalah. Amba seorang buat gebang, tapi pahala ni amba kongsi dengan semua staf jabat amba. Tu boleh. Semua orang Islam yang berada di negeri Terengganu. Boleh. Hak tu. Tapi hak kita seorang. Lepas daripada kita meleh buat balik kita seorang lah, sebab hak kita. Cuma kita berkongsi pahala. Okey, boleh faham kan? Kita khabar amba ni nak buat gebang seekor lembu untuk amba seorang. Lepas tu amba nak kongsi pahala dengan staf-staf jabat kita lah. Staf-staf jabat kita pakak turun lalu. Lepas kita meleh nak daging sikit seorang. Sebab kata kongsi kan? Amba bukan kongsi binatang korban, amba kongsi pahala. Dia mau balik pahala dah lah. Daging amba nak sebab amba. Je lain tau. Berkongsi binatang korban lain daripada berkongsi pahala. Berkongsi binatang korban seekor lembu 7 orang sahaja, tidak boleh lebih daripada 7 orang. Seekor kambing seorang. Tapi berkongsi pahala gambar mana pun tidak menjadi masalah. Okey jelas kan? Dia kemungkinan soalan tersebut satu bahagian hak yang dia masuk korban nak bagi kepada fakir miskin lebih daripada seorang, waktu dibolehkan. Dan kemungkinan soalan dia satu bahagian daripada seekor lembu, sepatutnya seorang dia nak pakat ramai-ramai nak ipu piti, waktu tidak dibolehkan. Bahkan kalau nak buat juga cara dia, apabila cukup piti bagi kepada seorang hak dia. Lepas daripada tu dia masuk gebang, dia niat kongsi pahala. Cuma nanti daging tak boleh nak ambil. Wi ke dia dah, kita wi ke dia dah daging. Hak dia kan. Cuma kalau dia nak wi daging kita, tahun depan kita nak wi dah ke dia. Okey, jelas kan? Faham tak? Sekali lagi takut tak faham. Sekarang ni seekor lembu 7 orang. Maksudnya 7 bahagian lah. Si mamak dia masuk satu bahagian. Boleh tak si mamak ni satu bahagian yang dia masuk tu dia nak pakak dengan kawan-kawan dia? Okey, kita tanya. Pakak tu maksud dia pakak. Pakak ni maksudnya pakak kutik sikit, piti sikit seorang lah. 50 ya seorang. Dia jadi satu bahagian yang mamak masuk saat itu perkongsian dengan kawan-kawan dia. Ya, maka tidak dibolehkan. Sebab seekor lembu dia tidak boleh lebih daripada 7 orang. Jelas? Satu. Yang kedua, bukan perkongsian memiliki satu bahagian tersebut, tapi perkongsian pahala. Amba seorang je. Memang piti ramai-ramai tapi kamu seorang. Dia sedekah ke amba untuk amba buat ibadat korban daripada duit tersebut. Jadi hak ni hak amba lah. Tapi oleh kerana dia bagi piti ke amba, maka amba niat buat pahala ke dia. Daging amba nak ke amba, malah wi ke dia. Sayang kau nak wi kat orang. Tapi amba sedekah lah qada hak yang dinamakan sedekah. Maka tu tidak menjadi masalah. Jadi kita ingat ada hak yang dibolehkan, ada hak yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Adakah akikah dan korban boleh digabungkan? Okey, adakah akikah dan korban boleh digabungkan? Hukum menggabungkan akikah dan korban ulama berselisih pandangan. Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan tidak dibolehkan. Imam Ramli mengatakan boleh. Ada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab mengatakan boleh. Baik. Dan pandangan yang lebih kuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah tidak dibolehkan. Kerana korban dengan akikah adalah dua ibadat yang berbeza. Maka dua ibadat yang berbeza yang maksudun lidati tidak boleh digabungkan di antara satu sama lain. Baik, namun ada pandangan yang mengatakan boleh gabung di antara keduanya. Wallahu a'lam. Soalan lain lagi? Bagaimana cara pelaksanaan yang paling tepat untuk melakukan ibadah korban di luar negara melalui agensi tertentu dari segi wakil beli, wakil niat dan wakil sembelih? Okey. Cara yang paling sempurna, yang terbaik adalah yang pertama kita kena pastikan penganjur pelaksanaan ibadat korban di luar negara memang orang yang kita kenali, sebab soal duit ini banyak penipuan. Tak gitu. Soh kata rebang haji umrah. Gambar mana kena tipu? Duk terkandah di KLIA lah macam-macam. Baik, sama juga isu duit ini memang ramai yang bukan ramai, ada hak yang tipu. Jadi yang pertama pastikan pihak penganjur adalah orang yang kita kenali. AJK masjid, ustaz-ustaz yang kita kenali. Okey. Tapi jangan pula ustaz yang dijadikan sebagai model je dibagi benda.
ngeping, bahagian ngeping je. Tu tak jadi kau. Pihak pengajar orang lain, ustaz bagi cari je. Kita kena, maksudnya kita kena pastikan orang yang pihak penganjur saat ni tu orang yang kita percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, masa kita serah duit saat itu, kita kabar ke dia ambil wakil belaka. Ke awak ataupun awak wakil lah kepada siapa-siapa, kita serah belaka dia. Sebab kalau kita wakil ke orang ni, bukan dia wakil, kadang-kadang dia wakil ke orang lain pula. Jadi kita serah belaka, kita reda siapa pun hak yang beli dan siapa pun hak yang sembelih, siapa pun hak yang niat untuk kita. Lepas tu kita wakil belaka, wakil dia beli, wakil dia niat, wakil dia sembelih dan wakil dia bahagikan. Okey, 2. Yang ketiganya, kalau boleh kita kena tanya dia nak buat pada hari raya ke berapa, supaya kita jaga patang larang sehingga dia melakukan penyembelihan tersebut. Yang ketiga. Namun kalau sekiranya kita tidak pasti dia buat pada hari raya ke berapa, maka ketika tu kita kena mengambil langkah ihtiyat, dengan maksud nanti kita habis hari tasyrik barulah kita hilang apa hak yang ada pada anggota kita. Melainkan kalau sekiranya berhajat, tu masalah lain lah. Ada keuzuran, tu masalah lain. Gatal sangat pada, tu masalah lain. Tu masalah lain. Kuku panjang sangat, jadi kalau main berok ni ada kuning sok celah kuku, tak jadi gitu. Kita tu kan masak pula, tak jadi gitu, tak jadi. Geli orang nak makan. Okey, tu ada hajat, tu maksudnya tidak menjadi masalah lah tu kan. Allahu a'lam. Saya buat dah korban sebelum ni. Tahun ni nak buat juga, tapi nak beri ke anak pula. Tukar ke anak pula masa nak korban. Boleh ke? Okey, saya buat dah tahun lepas buat dah. Jadi tahun ni ada BT, lepas tu saya nak buat ke anak pula lah. Saya buat dah. Boleh ke tak? Okey, dengar molek masalah hukumnya. Dia masalah tuntutan pelaksanaan ibadat korban adalah kepada orang Islam yang berakal, yang merdeka, yang mempunyai kemampuan. Yang mana apabila orang tu ada kemampuan, maka dituntut dia melaksanakan ibadat korban untuk diri dia. Bahkan ada suatu hadis yang mana Nabi SAW memberi suatu ancaman kepada orang yang mempunyai kemampuan tapi tidak melaksanakan ibadat korban. Kata Rasulullah, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Sesiapa yang mempunyai kemampuan namun dia tidak melaksanakan ibadat korban, maka jangan dia menghampiri tempat sembahyang kami. Jadi pelaksanaan ibadat korban, hukum dia adalah suatu tuntutan yang cukup kuat, tapi tidak sampai kepada wajib menurut pandangan majoriti ulama fiqh, melainkan dalam mazhab Hanafi. Okey. Jadi apabila dia mampu, yang pertama mesti dia kena buat untuk diri dia. Hak tu untuk diri dia mesti dia kena buat. Pelaksanaan ibadat korban ni cukup seumur hidup sekali ke tuntutan ataupun setiap tahun? Setiap tahun dituntut kita buat kalau sekiranya kita mampu. Cuma ibadat korban sunat dilakukan, sunat nama dia adalah sunnah kifayah, bukan sunnah ain. Maksudnya dalam satu keluarga yang berada dalam satu nafkah. Maksudnya satu keluarga yang dihimpunkan oleh satu nafkah. Ayah dia nafkah bini dia. Okey, bini dia masuk dalam keluarga dia. Tak kira berapa orang bini pun. Lepas tu dia nafkahkan anak dia 8 orang. Semuanya di bawah dia belaka. Lepas tu ada juga mak dia, ayah dia hok dak urut duduk rumah. Ayah cara belaka. Maka di bawah keluarga dia. Lepas tu cucu dia ada 3 orang. Hak anak dia mati dah tu. Jadi dia gak pera. Okey, masuk di bawah nafkah dia. Maka kalau ada seorang di kalangan keluarga tersebut buat, maka gugur dah tuntutan daripada ahli keluarga yang lain. Walaupun ahli keluarga lain dia orang balik dan dia juga berkemampuan. Okey, jelas kan? Jelas kan? Jadi ketika mana seorang tu mampu untuk buat, maka hak yang paling baik adalah dia mulakan dengan diri dia dulu. Dia buat untuk diri dia. Kalau ada lebih, maka buat pula untuk orang lain. Baik, kalau dia tak buat untuk diri dia, dia nak buat ke anak dia, boleh ke tak? Dia bolehkan. Tapi dengan syarat, kalau anak dia yang telah balik, dia kena minta izin daripada anak dia. Lepas tu, lepas dah tuntutan untuk dia, kalau anak dia saat itu di dalam tanggungan dia, lepas tuntutan. Sebab seorang dah buat sunat kifayah.
Tapi kalau bukan di bawah tanggungan dia, maka belum lagi lepas tuntutan untuk dia. Faham? Ibda' binafsik. Mulakan dengan dirimu. Mulakan dengan diri kita. Dah siang kan anak dah buat seorang, buat masuk 2 bahagian. Payah dia ambil kita sebahagian. We kan anak sebahagian. Dah cukup lah piti. Kata dia dah cukup piti dah sebahagian 600. Cari lembu murah-murah. Cari lembu tina hok kecil sikit tu. Murah sikit. Lembu tina hok harga 1,500. Hok yang dia boleh lah ke lembu jantan, boleh lembu tina, boleh lembu tina murah sikit. Cari hok 1,500 lembu tina. Jangan cari hok benda hok tu sangat. 1,500. Pakak 7 orang. Berapa ratus je seorang, 1,500. 200 lebih je seorang. Macam zaman tahun benda 1990 hang dulu. Satu bahagian 200 lebih je. Wallahu a'lam. Tanya kaedah jual beli yang terbaik macam mana Ustaz? Contoh ada yang lembu sapa bawa akak, ada yang lembu duk sapa lagi tapi akak dah. Adakah sama macam yang pemaluan negara dan bayaran atau pengurusan perlu dijelaskan atau tidak kepada pembeli semasa akad? Okey, sekarang ni soalannya adalah bagaimanakah cara terbaik dalam melakukan akad jual beli lembu korban. Jadi ada orang sapa lembu baru akad jual beli. Ada orang tak sapa lembu lagi dah akad dah jual beli. Okey. Sekarang ni di antara syarat jual beli adalah mesti pembeli kena tahu apa hak yang ingin dibeli. Mesti kena tahu. Kalau tak tahu, nak masuk gerbang, nak masuk gerbang ada lah sebahagian. Lepas tu hamba nak masuk gerbang, okey hamba beli lah satu bahagian daripada seekor lembu tu. Lembu tu lembu mana? Mu tengok dah? Tak tengok. Mu tahu dah? Tak tahu. Dah jahil di situ. Jadi maka tidak sah. Tak jadi gitu. Mesti kena jelas. Lembu benda yang kita ambil. Sama ada kita tengok depan ataupun kita tengok gambar ataupun di kebun gini sekian di kebun. Lembu kapung. Tulang lembu kalau kita timbang hidup sekian kan ni besar gini, warna gini, dia kebun sesa. Dia kebun sifat-sifat hak yang dapat menghilangkan kejahilan pembeli terhadap lembu tersebut. Okey. Walaupun dia tak tengok, maka sah. Cuma kalau sekiranya dia beli dengan hak yang kita khabar, kalau dalam bahasa kita dipanggil bai'ul ghaib. Kita jual benda hak yang tak ada. Tak ada depan. Tapi benda tu wujud tapi tak ada depan, benda ghaib. Maka pembeli boleh ikhtiar ketika dia melihat. Tengok, tak kena benda hak yang dia khabar tak tepat mana. Tamu tak jadi mula, tak apa, tak jadi mula, penjual mesti kena terima. Kalau tak jadi mula, dia batal balik jual beli tersebut kerana tidak minat ataupun tidak kenang terhadap apa hak yang ditengok, kerana hak yang dicerita lain daripada apa hak yang dilihat. Baik. Jadi yang pertama mesti dia kena tahu lembu mana dia nak beli. Tahu sama ada dia tengok sendiri lembu ataupun tengok gambar ataupun disifat dengan sifat yang terperinci. Baik. Kalau tengok pun tak, gambar pun tak ada, lepas tu tidak disifat dengan sifat yang terperinci, pakai mudah-mudah je macam orang kampung buat, maka tidak sah cara pembelian tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, hak yang lebih baik adalah akad jual beli ketika lembu sapa dah. Panggil orang beli, ni lembu ni lembu bekeng, duduk jauh sikit, jangan duduk dekat sangat. Dan lembu bekeng kan, duduk jauh sikit, lembu ni satu bahagian daripada lembu ni, yang nak jual kedai me. Kalau kita beres harga lembu ni kau. Okey. Maka akad jual beli hak tu hak yang paling baik sekali. Wallahu a'lam. Kalau kita buat akikah anak tapi kita nak buat korban untuk kita, mana lebih afdal? Kalau kita nak buat akikah untuk anak, lepas tu dalam masa yang sama kita nak buat korban untuk diri kita, mana yang lebih afdal di antara kita mendahulukan akikah anak dengan korban untuk diri kita, gitu kan? Jadi kita ada akikah anak, lepas tu dekat dengan raya haji dah anak dah ngekah lagi. Okey, lepas tu kita pun rasa kau nak buat gerbang, mana hak yang lebih afdal? Okey, cara dia hak yang paling comel sekali adalah buat dua-dua. Jadi buat ngekah untuk anak sekali dengan gerbang untuk kita, buat dua-dua. Maksud dua-dua ambil dua bahagian. Satu bahagian akikah anak, satu bahagian gerbang untuk diri kita. Dah leh ada dua bahagian. Berapa lah ni? 1,200. 1,100.
Parok kita peruntukan untuk tahun ni Menteri Kewangan luluh dalam 600 je. Sebab pitih bini pegang belaka kan. Menteri Kewangan luluh 600 je kata luluh bahagian gebang. Dah cuba buat permohonan lebih. Dia kata bukan boleh. Tapi gitulah. Payah sikit kata dianya. Kita malas lah. Banyak ngak surat. Kena buat, kena sign apa semua sekali. Jadi luluh satu bahagian aja. Jadi hak mana boleh satu bahagian buat gebang untuk kita ke buat akikah untuk anak. Okey, hak yang lebih afdal adalah buat gebang untuk kita. Dah apa pula hak lebih afdal buat gebang untuk kita? Kerana waktu korban terbatas. Makanya kalau waktu akikah luah. Okey, boleh faham? Waktu akikah luah. Dah lepas daripada hari raya haji ni boleh dah buat akikah? Boleh. Gebang boleh dah buat lepas hari raya haji ni, lepas daripada hari ke-13? Tak boleh dah. Tahun depan pula. Jadi hak yang lebih afdal adalah buat korban. Hak tu hak yang lebih afdal. Wallahu a'lam. Boleh kita habis soalan. Saya nak dapat kepastian nas Quran dan hadis tentang perlu melaksanakan kurban dan akikah sebanyak 7 kali. Pertanyaan ini saya ajukan kerana ramai yang menjelaskan pada saya kena melaksanakan kurban akikah 7 kali atas alasan tidak akan menjadi seekor haiwan tunggangan kalau hanya sekadar sekali sahaja melaksanakan kurban dan akikah ini. Mohon penjelasan. Okey. Jadi sekarang ni gini. Saya mahu penjelasan daripada Quran dan hadis bahawa mesti melaksanakan ibadat korban sebanyak 7 kali. Kerana kalau dak buat 7 kali dak jadi seekor binatang. Baik. Amba selama kita kaji berkenaan dengan ibadat korban daripada bermacam-macam mazhab, amba dak jumpa lagi hak yang mengatakan hal tersebut. Amba tidak jumpa lagi dah. Mungkin amba jumpa akan datang berkhabar. Begitu juga amba tak jumpa juga dalil hak yang menyebut hal tersebut. Cuma kenyataan tersebut ada nampak tidak tepatnya adalah pada sudut kalau orang buat rebang dengan seekor kambing. Kan saat ni dia kata 7 kali sebab nak sempurna seekor binatang. Dah kalau buat seekor kambing kena 7 kali juga ke? Sedangkan seekor kambing cukup dah seekor binatang. Okey, boleh faham kan? Jadi amba tak tahulah tentang kenyataan tersebut benar. Amba lebih cenderung kepada kenyataan tersebut adalah tidak benar. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ganda-ganda? Okey. Seekor lembu, katakanlah kita nak gabungkan dia dengan 7 bahagian. Kita nak gabung di antara akikah dengan korban. Tapi bukanlah gabung atas satu bahagian, atas seekor lembu. Maksudnya katakanlah kita buat korban 5 bahagian, akikah 2 bahagian. Dalam mazhab Imam Syafi'i hukum dia adalah dibolehkan. Dibolehkan pada seekor lembu kita gabungkan di antara akikah dengan selain daripada dengan di antara korban dan akikah, tidak menjadi masalah. Dibolehkan. Wallahu a'lam. Okey. Apakah hukum melakukan ibadat korban dengan seladang? Ibadat korban dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala kata bagaimana? Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat kami jadikan sembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternakan yang Allah Taala telah rezekikan kepada mereka. Jadi binatang yang dijadikan, yang boleh dijadikan binatang ibadat korban adalah al-an'am. Al-an'am ia merangkumi unta, lembu dan kambing. Seladang ia tidak termasuk dalam al-an'am. Seladang adalah binatang hutan. Maka bagi orang yang ada seladang, dia nak buat gebang dengan seladang, maka tidak dibolehkan. Kalau nak buat juga sembelih, lepas tu biar daging kambing. Mudah je. Sembelih biar daging kambing. Boleh pahala sedekah. Wallahu a'lam. Okay, ada lagi soalan lain?
korban, adakah makruh juga buang segala bulu dan potong kuku? Gana-gana sekali lagi. Ada faham soalan? Dah faham tinggal, dah faham soalan tinggal. Okey. Soalan, jika tidak cukup jumlah 7 bahagian, contoh 5 atau kurang dari 7 bahagian korban, sah atau tidak? Okey, seekor lembu sebanyak-banyak perkongsian hanya 7. Jadi maksud sebanyak-banyak perkongsian hanya 7 bukan mesti 7. Sebanyak maksimum 7. Adakah mesti 7? Tak. Seorang pun boleh. 2 orang pun boleh. 3 orang pun boleh. 4 boleh. 5 boleh. 6 boleh. 7 boleh. 8 tak boleh. Jadi kalau seekor lembu nak kongsi 6 orang aja, boleh. 5 orang aja, boleh. 4 orang pun boleh. Seorang aja, boleh. Bukan seorang seekor lembu, dia nak seorang 4 ekor lembu pun boleh. Wallahu a'lam. Bolehkah kita masukkan nama akikah untuk anak saya dengan bahagian lembu korban? Sekali lagi. Bolehkah kita masukkan nama akikah untuk anak saya dengan bahagian lembu korban? Okey, soalannya boleh dah. Bolehkah kita masuk nama, boleh dah saya masuk nama anak saya sebagai akikah dalam lembu korban? Okey, sebenarnya soalan ni sama dengan soalan hak yang ditanya hak yang Ambu jawab saat ni. Masalah ni sebenarnya Ambu ada jawab. Sebelum daripada ni, nanti Ambu tengok kejap Ambu pernah ada tulis lah masalah ni ni. Nak cari ya hak yang Ambu pernah tulis sebelum daripada ni, atas ekor lembu korban dengan akikah. Okey, Ambu nak jumpa dalam buku ni kejap cari nak jumpa. Okey, untuk jawapan tersebut, Ambu nak cari benda yang Ambu tulis sebelum ni sebenarnya. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syarbini, dia kata lagu mana? Falau dhabaha badanatan aw baqaratan an sab'ati awladin aw ishtaraka jama'atun fiha jaz sawa'un aradu kulluhum al-aqiqata aw ba'dhum al-aqiqata wa ba'dhum al-lahma. Maksudnya sekiranya jika seorang itu menyembelih seekor unta atau seekor lembu untuk 7 orang anak, atau sekumpulan manusia berkongsi pada seekor unta atau seekor lembu, maka hukumnya adalah harus, tidak kiralah kesemuanya ingin, maksudnya berniat ibadah akikah, atau sebahagian sahaja yang ingin berniat akikah dan sebahagian yang lain hanya menginginkan dagingnya. Begitu dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, katanya amma law dhabaha badanatan aw baqaratan an 7 asbabin minha dhahiyatun wa aqiqatun wal baqi kaffaratun fi nahwi al-halqi fi an-nusuki fayujzi dhalik. Maksudnya sekira disembelih seekor unta atau seekor lembu untuk 7 sebab, antaranya untuk korban dan akikah, manakala bakinya untuk kafarah seperti bercukur ketika ibadat haji, maka hukumnya adalah memadai. Maksudnya sah, wallahu a'lam. Jadi atas ekor lembu korban kita masuk akikah 1 bahagian ataupun 2 bahagian, hak bakinya adalah korban, hukum dia adalah sah. Bukan setakat tu atas 7 bahagian ada seorang nak makan daging je, hak ni nak makan daging, hak ni 2 orang ni buat ngekoh,
Hak 3 orang ni buat gerbang. Sebahagian lagi dia bayar tu. Dia bayar sebab dia melanggar patang larang masa dia buat umrah. Boleh ke tak? Dia boleh kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lagi? Kalau nazar sebahagian. Bukan maknanya bukan sektor, sebahagian. Oh. Bagaimana pula dengan Okey, dia nazar sebahagian. Lepas tu lembu tu hilang. Jumpa-jumpa. Okey. Jumpa-jumpa lepas daripada tarikh. Oleh kerana milik dia satu bahagian. Manakala bahagian hak yang lain adalah hak orang lain. Maka untuk dia menyembelih lembu tersebut mesti dia kena mendapat persetujuan daripada orang-orang lain. Kalau orang lain pakat setuju belaka, maka mesti dia kena sembelih. Tapi kalau orang lain tak setuju, maka nak buat apa ni? Lembu perkongsian, maka tidak wajib sembelihlah lembu tersebut. Wallahu a'lam. Okey, sekarang ni seorang budak. Soalan je lah. Seorang budak, dia ni ayah dia masa kecil tidak buat korban untuk dia. Lepas tu sekarang ni dia balik dah, kerja dah umur 28 dah. Kita tak. Ayah dia dah buat akikah untuk dia masa kecil. Sekarang ni dia umur 28 dah. Adakah masih lagi ada tuntutan melaksanakan akikah untuk diri dia? Itu yang pertama. Mazhab Imam Syafi'i, apabila budak saat itu telah balik, maka tuntutan pelaksanaan ibadat akikah untuk diri dia dituntut kepada diri dia sendiri. Maksudnya dia yang perlu buat akikah untuk diri dia sendiri. Okey. Sekarang ni masuk raya haji. Dia tak buat akikah lagi untuk diri dia. Lepas tu dia nak buat gerbang. Adakah boleh dia buat gerbang sedangkan dia tidak buat akikah lagi untuk diri dia? Kata ulama, tidak menjadi masalah. Boleh dia buat gerbang walaupun dia belum lagi buat akikah, kerana pelaksanaan ibadat korban tidak disyaratkan seseorang itu melaksanakan akikah terlebih dahulu. Namun manakah ataupun persoalannya manakah yang lebih afdal di antara dia melaksanakan akikah untuk diri dia ataupun dia melaksanakan ibadat korban? Okey, hak yang lebih afdal adalah dia melaksanakan ibadat korban untuk diri dia. Sebab dia, sebab ibadat korban waktu dia terbatas, manakala akikah waktu dia luas. Jadi lepas daripada raya haji ni pun masih lagi ada ruang untuk dia melaksanakan ibadat akikah. Wallahu a'lam. Jika ada duit korban, jika dapat duit sekian-sekian niat, tapi duit sekian-sekian tak ada, jadi memang kena cari duit lain ke untuk korban? Sekali lagi, dia niat ni nak masuk korban, nak tunggu duit sekian-sekian, ataupun ada duit nak masuk korban tu ke kena tunggu. okey. Jadi kerajaan Kabar nak bagi bantuan kepada sekian. Oh, dia kata dapat dah. Dia isi borang pun sekali. Dapat dah kali ni kata. Pakak suka ni. Okey, dapat dah kata dia. Masuk gerbang tahun ni Masuk gerbang. Jadi tiba-tiba duk tunggu. Orang lain boleh, dia tak boleh. Rupa-rupanya permohonan dia kena reject. Adakah dia kena cari duit lain untuk buat gerbang ataupun tidak? Yang pertama sekali kita kena tahu bahawasanya hukum melaksanakan ibadat korban adalah sunat. Maksudnya kalau dia tidak buat sekalipun tidaklah berdosa. Sunat tersebut dituntut kepada orang yang mampu. Kalau sekiranya dia tidak mampu, maka tidak dituntut kepada dia. Tak mestilah, tak perlulah dia kena berhutang untuk melaksanakan ibadat korban. Tapi kalau dia mampu, ada lagi duit simpanan lain pun sekali, boleh buatlah ibadat korban untuk melaksanakan tuntutan. Wallahu a'lam. Adakah dibolehkan daging korban diasihkan untuk orang-orang yang jauh dengan disimpan dulu dalam peti ais, niat nak beri masa selepas beberapa hari kemudian? Sekali lagi.
Adakah dibolehkan daging korban diasihkan untuk waris-waris yang jauh dengan disimpan dulu dalam peti ais, niat nak beri masa selepas beberapa hari kemudian? Okey, sekarang ni apa yang diwajibkan kepada orang yang melaksanakan ibadat korban adalah bersedekah dalam keadaan mentah kepada fakir miskin. Setelah daripada dia melaksanakan ibadat korban, wajib dia kena sedekah. Okey, sedekah selalu, tanpa perlu menunggu-nunggu tempoh yang tertentu sekiranya fakir miskin ada. Manakala hak yang lebih daripada kadar yang disedekahkan kepada fakir miskin, ikut dia nak buat benda, nak simpang lama mana pun, nak bagi ke siapa pula, tu tidak menjadi masalah. Jadi kalau untuk sedekah fakir miskin, kalau fakir miskin ada, bagi lalu. Kalau tak ada, fakir miskin kata, hamba tak ada hamba pergi Sabah tahun ni. Gaya Sabah kata fakir miskin. Fakir miskin naik kapal terbang je. Hak melih hak kaya tu dah naik kapal terbang mana? Fakir miskin zaman kita dah ni. Jadi dia kata tak apa, simpang dulu nanti hamba balik Jadi boleh tak? Fakir miskin lain tak ada, maka tak ada masalah lah, kita simpang bagi untuk dia. Tapi kalau ada, kita bagi lalu. Manakala hak yang berbaki lepas daripada hak yang kita sedekah, maka tu tak apalah, kita nak simpang banyak mana, nak simpang lama mana pun, kita nak bagi ke siapa pun. Wallahu a'lam. Kalau lepas melih lembu, dah ada anak dalam perut kiri pun ke? Okey, lepas melih lembu, dodo ada anak dalam perut. Jadi melih lembu tina ni bukan lembu jatang. Takkan melih lembu jatang. Melih lembu jatang dah anak dalam perut. Tak pernah sabah gitu. Dia melih lembu tina, dia buat rebang lembu tina. Orang khabar dok ngandung, tiba-tiba ngandung dok setarang, ada anak besar pula anak. Okey. Jadi apabila lepas lapar ada anak, kita tengok anak tu hidup ke mati. Kalau anak tu hidup, maka sembelih pula anak baru boleh makan. Kalau dak sembelih, lepas tu mapuh gitu, tak boleh makan. Baik. Tapi kalau masa lapar pun sekali anak mapuh dah, maka boleh makan. Sebab kata Rasulullah, zakatul janin zakatu ummi. Sembelihan janin yang berada dalam perut ibu adalah sembelihan ibunya. Maksud sembelihan ibu merangkumi sembelihan ibu dan sembelihan anak tersebut. Boleh makan, boleh makan. Dok gamuk nak makan, dak gamuk wei korang. Payah benda. Jangan tahu sebab benda tu boleh makan bazir. Wei korang. Dak gamuk nak makan. Kalau wei korang, orang takut dak gamuk. Jangan khabar, payah benda. Nak yang khabar. Wei korang. Lepas dia makan sedap, dia kata sedap lagi lembu dema. Lembu je. Tak pernah jumpa lagi. 3 hari tu baru kita khabar. Anak dah buang muka dema. Hak dia dalam perut. Tak apa, boleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Boleh tak bagi daging lembu korban dengan keluar daripada kawasan korban? Dan yang kedua, boleh tak bagi daging korban diberi kepada jiran sahaja tapi bukan fakir miskin? Okey. Yang pertama, boleh tak diberikan daging korban kepada orang yang berada di luar kawasan korban? Dalam fiqh dia panggil ada bab yang disebut oleh ulama fiqh yang dikenali sebagai bab naqlul udhiyah, memindah daging korban. Hukum memindah daging korban daripada tempat kawasan sembelihan kepada kawasan lain untuk disedekahkan kepada tempat lain. Sekarang ni dia rebang di kawasan ni. Lepas tu dia tidak bagi kepada fakir miskin kawasan ni, dia pergi sedekah kepada fakir miskin kawasan lain. Boleh ke tak? Mazhab Imam Syafi'i mengatakan hukum dia adalah tidak dibolehkan. Tapi masalahnya berlaku khilaf. Pandangan muktamad tidak dibolehkan, haram. Sebagaimana haram memindahkan zakat daripada tempat zakat kepada tempat lain, begitu juga haram memindahkan daging korban daripada tempat korban kepada tempat lain. Yang dimaksud haram memindah adalah haram memindah kadar yang wajib disedekahkan. Maksudnya kawasan ni ada fakir miskin, kita tak mahu sedekah fakir miskin kawasan ni, kita nak pergi sedekah fakir miskin kawasan lain, maka tidak dibolehkan. Fakir miskin yang berada di kawasan kita melaksanakan ibadat korban lebih utama menerima sedekah korban kita berbanding dengan fakir miskin yang berada di luar kawasan ibadat korban kita. Okey, boleh faham kan? Manakala hak yang lebih daripada qada, hak yang wajib kita sedekah tu, hak tu tak ada masalah, kita nak bagi mereka pun tak apa. Jadi kita sembelih seekor, kita masuk sebahagian boleh 30 kilo, kita sedekah sekilo lagi 29 kilo. 29 kilo kita nak balik Amerika sebab kita memang duduk di Amerika. Boleh tak ada masalah. Lepas duduk di Amerika sebulan, kita kena pergi di Afrika pula. Pikul pula daging korban wak pergi di Afrika. Boleh. Lepas wak pergi di Afrika, pergi ke Moja pula. Bawa daging korban tu pergi ke Moja pula. Boleh. Hak yang tidak boleh adalah hak yang wajib kita sedekah. Okey, boleh faham? Cuma
Bila kau dinamakan sebagai pindah daging korban daripada kawasan korban kepada kawasan lain yang dilarang oleh ulama fiqh, kata ulama, dikatakan pindah adalah ketika kita membawa daging korban daripada tempat sembelih kepada suatu tempat yang boleh kita qasar sembahyang, iaitu lebih kurang dalam 80 km. Jadi kalau daripada Dungun ke masjid boleh lagi. Duduk masjid ni Dungun. Jadi orang Dungun kalau misalnya bergebang banyak pergi atas ke masjid, tak ada masalah, boleh lagi. Sebab duk sampai 90 km, tak apa 90 km dekat je ke masjid Dungun. Dekat je. Tapi kalau orang ke masjid nak atas sini jauh sikit. Orang sini ke atas sana. Kena ke dia sama. Wallahu a'lam. Ya. Jirang. Okey, jirang. Boleh tak kita nak bagi kepada jirang, nak bagi kepada fakir miskin, sedangkan jirang bukan fakir miskin. Jirang kita VIP. VIP. Jirang kita menteri. Kajak baru kan jadi menteri. Jadi kita pergi ke jirang kita lah. Cang ni nak projek kalau gini. Jadi dak wi ke orang lain, fakir miskin lain dak wi. Okey, sekarang ni kita dengar. Wajib kita bersedekah kadar yang dinamakan sedekah daripada binatang korban sunat kita kepada fakir miskin. Wajib kita sedekah kepada fakir miskin. Malaikat kalau tak ada fakir miskin semua kaya belaka, maka itu tidak menjadi masalah kita bagi kepada orang kaya. Pada asalnya wajib kita kena bagi kepada fakir miskin. Kalau kampung kita ada fakir miskin, mesti kita kena bagi fakir miskin qada yang dinamakan sedekah. Lepas daripada itu kita nak bagi banyak mana pun jirang kita dipersilakan. Wallahu a'lam. Cara pembahagian tulang-tulang binatang korban. Cara pembahagian tulang-tulang binatang korban. Tulang orang tak makan tulang, orang makan daging yang ada pada tulang sahaja. Sebab tulang tu makan daging je. Tulang. Jadi biasanya tulang saat itu takkan kita nak timbang, nak betul-betul tepat saat itu. Dia kena akak halal berhalal lah. Sikit-sikit banyak kita halal berhalal lah. Lepas tu tulang kadang-kadang orang nak cara dah. Setengah-setengah tepat tu kaki-kaki pun tidak ambil dah kaki-kaki dah. Ada cara dulu. Perut je lepas, kaki lepas, kepala pun tidak ambil dah. Jadi gini, benda yang boleh dibagi kita bagi. Boleh yang boleh bagi sama banyak bagi sama banyak. Benda yang tidak boleh bagi sama banyak, dah kaki masuk 7 orang, kaki ada 4, nak bagi mana? Nak bagi mana sama banyak? Memang tak boleh. Maka waktu kita akan ala berala sikit sebanyak. Kawan ni kata, aku tak boleh, aku nak bagi aku. Kamu ala berala. Okey, ambil kamu belakang kaki 4-4. Selesai. Mudah je. Cara gitu je. Maksud ala berala lah. Sikit sebanyak. Wallahu a'lam. Boleh tak kalau nak buat korban dekat kampung sedangkan saya bekerja luar negara? Okey, boleh tak nak buat korban kat kampung sedangkan saya bekerja di luar negara? Hukum dia adalah dibolehkan. Sama kita buat korban di luar negara. Kita duduk kampung, kita buat korban di luar negara. Sama je. Sama je konsep dia kan. Boleh. Boleh kita buat korban bukan di tempat kita berada. Buat korban di tempat lain dibolehkan. Cuma hak yang tak boleh adalah kita buat korban di satu tempat, tiba-tiba kita pindahkan daging korban tersebut ke tempat yang lain. Itu masalah lain. Itu lain. Kita duduk di sini, kita nak korban di tempat lain, hukum dia adalah dibolehkan. Sebagaimana kita orang Dungun, kita buat korban di kemoja, di plastik, di itu, dibolehkan. Cuma mana lebih afdal kita buat korban di tempat sendiri berbanding kita buat korban di tempat orang lain. Pastinya berkorban di tempat sendiri adalah lebih afdal. Kerana banyak perkara-perkara sunat yang berkait dengan ibadat korban dapat kita laksanakan apabila kita buat korban di tempat sendiri. Kita ada 4 minit lagi. 4 minit lagi pukul 11 tadi. Dah lajak dah. Sebab aku sebelah aja kan. Lah 4 minit dah 4 akikah dah. Biar. Boleh. Seri. Adakah jadi wajib sembelih dengan kita kata ketika beli kambing ini binatang korban? Okey. Ketika kita beli kambing, kita telah membeli ke atau sedang membeli ataupun hendak membeli? Benda-benda ada kemungkinan berlaku. Kalau hendak membeli, kambing itu bukan milik kita lagi. Sedang membeli, belum lagi berlaku akad ijab qabul, maka bukan milik kita lagi. Lepas beli dah, barang kita dah. Okey, kita telah membeli kambing tersebut, kita kata ini ibadat korban aku. Ini adalah ibadat korban aku, maka menjadi wajib kita melaksanakan ibadat korban dengan kambing tersebut. Dia panggil wajib kerana dia mengambil hukum
nazar. Hak yang macam kita cerita tadi, dia mengambil hukum nazar. Lepas daripada meleh, wajib dia kena bagi sedekah belaka kambing tersebut kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Abi soalan. Masa ke tak? Lah. Adakah wakil sembelih perlu tahu niat setiap peserta korban atau akikah masa sembelih lembu yang diperkongsi ibadah korban dan akikah tersebut? Okey, ketika mana kita diwakilkan supaya sembelih, adakah mesti kita kena tanya lembu ni lembu rebang ke, lembu menda ke, lepas tu siapa hak yang masuk apa semua sekali, adakah wajib kita tahu? Tak wajib belaka. Apabila orang suruh kita sembelih dan kita tahu hak yang suruh kita sembelih adalah tuang kepada lembu tersebut, ataupun kalau lembu tu perkongsi yang rakan kongsi dia suruh kita sembelih, maka sudah cukup kita sembelih, tak perlu niat-niat benda. Pakai bismillah melih lalu dah. Hak comel sikit, doa sikit, ya Allah terimalah daripada tuang dia. Dah dia bukan wakil kepada kita niat. Kalau wakil kepada kita niat, tu lain. Jadi kalau wakil kita niat, maka kita kena tahulah untuk siapa. Dan kalau dia gini, orang sembelih kadang-kadang diwakilkan untuk sembelih saja. Niat tuang masing-masing. Kadang-kadang diwakilkan untuk sembelih serta niat. Maka dia kena tahulah siapa hak yang melaksanakan ibadat korban daripada lembu tersebut, sebab dia niat untuk orang tu. Okey, nampak kan? Kalau dia diwakilkan untuk sembelih, maka sembelih je dah. Tak perlu tanya dia dah. Sampai masa kerak melih dah. Hamba dah niat lagi. Siapa suruh demo dak niat? Tu pasal demo suruh hamba sembelih je. Sampai masa hamba sembelih ah. Gitu je lah, selesai. Wallahu a'lam. Tak ada dah. Tak ada lah. Habis hak ni Allah dah. Kita rasa dah nak pergi dah sebelah dah. Kita berhenti sini dulu untuk hari ni. InsyaAllah ada manfaatnya. Hamba budak sedar, hamba biasa daurah hamba dak baca, atau hamba baca hak yang hamba hurah. Hak yang hamba syarah sebelum ni, hamba syarah pada muka surat 8. Hak atas kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, hak bawah hamba syarah. Tapi macam mana bagi baca matang tu hari ni? Hamba pun pelik. Macam kali pertama je aku baca hak ni. Buat apa gini? Tak ingat. Ada nak buat ni. Tak apalah. Kan ni? Syarah baca diri lah. Okey. InsyaAllah ada manfaatnya, ada keberkatannya, dan hamba ucap ribuan terima kasih kepada pihak Yayasan Islam Dungung kerana jemput hamba pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jarang, dan kita mengharapkan majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini di antara sumbangan kita dalam berdakwah dan menyampai agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah kita mengharapkan ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi begitulah tadi daurah fiqh mengenai korban dan akikah, yang mana banyak dah ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini. Moga-moga kita dapat gunakan, dan bila kawan-kawan kita tanya kita, insya-Allah kita boleh jawab tak secara, maknanya secara slow-slow apa yang diberitahu oleh Al-Fadil Ustaz Abu Usamah tadi, insya-Allah. Moga-moga kita semua mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah yang berbahagia Ustaz, sekiranya ada peluang dan ruang pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah kita jemput lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.